Kita kena make up macam ni, bawa naik. Make up 10 minit. Masa tu tak ada orang lagi, masa saya buat live lama tak ada orang sangat lagi kan. Saya tengok saya buat live tu. Masa tu tak ramai sangat orang buat live tu. Tak ada live saya ingat. Tak menjadi lama sikit masa tu. Mula Facebook masa boleh buat live tu kot. Macam tak ramai orang buat live. Bila live tu memang saya ingat live tu bila tu Bella buat kan. Bukan. Apa nama dia? Bukan Bella apa tak silap petik nama. Salah pula nama. Dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersama kita syukur pada Allah kerana rahmat kasih sayang Allah yang himpunkan kita untuk bercakap perkara, untuk mendekatkan diri pada Allah, kurnia daripada Allah. Sebenarnya dapat sebut nama Allah sekali pun dia berharga. Mungkin bagi kita ni macam biasa kan, berbual begini, cakap pasal Allah, Nabi. Tapi ada orang lalu hidup ni dia orang baik-baik, bukan jahat, tapi dia tak dapat lagi kenal Tuhan dia ialah Allah SWT. Dia dapat menyebut nama Allah ni perkara yang sangat nikmat dalam dunia ni. Dapat sebut nama Allah. Mendapat Islam ni nikmat yang besar. Mendapat Islam ni nikmat yang sangat besar. Sebab saya dulu masa kecil-kecil, sajalah sebelum ni, masa kecil-kecil dulu, masa tu keluarga belum kenal Allah lagi. Bapa saya setiap tahun masa tu yalah lalai, kadang-kadang ada pesta-pesta yang ni. Dulu masa senang-senang sikit, masa kecil-kecil. Masa tu umur 12 tahun. Bapa saya garang, tapi dia baik, saya sayang dia. Dia garang. Tapi satu hari bila saya pergi sekolah, saya Cina. Keluarga pun ialah Cina lah kan. Satu hari saya pergi sekolah, ada seorang cikgu matematik kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Bila saya dengar tu saya menangis. Masa tu budak-budak lagi, nangis tak berhenti. Masa tu mula fikir mak ayah. Yang mula buat berubah, saya tak nak mak ayah tu masuk neraka. Jadi semenjak berubah, dapat kenal Allah, pergi masjid ke pintu belakang, balik-balik sampai ke rumah. Semangatlah berdakwah. Saya ingat kawan saya tingkatan 1, 7 orang masuk Islam. 4 kekal sampai sekarang, 3 tak kekal. Saya pujuk dia orang tapi suruh dia diam, jangan beritahu mak ayah. Dulu kecil saya macam jadi semangat tu terlebih. Sekarang dah tak semangat macam tu lah. Tapi kecil dulu bersemangat tu masa tak dapat kawan. Macam dapat tu rasa macam hari-hari macam belajar sungguh-sungguh sendiri. Mak ayah belasah pun macam tak rasa apa-apa. Dia masih ke pintu belakang. Lepas tu saya ingat ada seorang cikgu sains. Dia mengajar, tengah dia mengajar saya menangis. Orang belajar kita menangis. Mikir apa, cikgu ni baik. Tapi dulu budak fikir apa. Saya asyik terbayangkan apa, cikgu ni masuk neraka nanti kan. Dulu kecil-kecil. Mula dapat kan kita tak ada tapis-tapis dah masa tu belum. Jadi saya lepas kelas saya peluk cikgu tu, cikgu Cina. Saya pun nangis peluk dia. Saya suruh dia ajar, saya ajar sesuai dia masuk Islam, mengucap. Dia mengucap. Tingkatan 1. Masa tu saya 12. Jadi 12 tahun saya belajar semua tu. Lepas tu saya balik rumah. Sampai kat rumah, saya hari-hari buat taklim kat rumah. Buat baca hadis dalam bilik. Saya baca Quran hadis dalam bilik. Lepas tu tengah-tengah saya baca taklim. Saya adik-adik saya 12, saya anak ke 10. Tengah saya baca taklim, abang kakak semua belajar jauh-jauh. Tiba mak masuk bilik. Mak masa tu kira seksi jugalah. Tadi macam ni, rumah macam gantung-gantung gambar. Semua memang pakai skirt-skirt je rumah kan. Tak bukan dalam rumah, gambar-gambar tu lah. Lepas tu mak saya duduk. Lepas tu mak saya dia nangis. Dia tanya apa. Dia jadi rapat dengan saya. Dekat dengan Allah, kenal Allah. Hari-hari doa. Lepas 6 bulan saya hari-hari semangat berdakwah. Semangat. Saya campur orang macam orang berdakwah kat masjid. Masjid saya tak ada orang sangat semayang. Jadi orang berdakwah. Bila dia orang datang, masjid saya bawah bukit. Bila dia orang balik, saya naik atas bukit tu. Lepas tu bila dia orang balik, saya nangis lambai dia orang atas bukit. Tahu sebab apa? Sebab saya fikir esok dah tak ada orang nak ajar saya semayang. Esok dah tak ada orang nak ajak saya makan dalam dulang suap saya makan. Esok dah tak ada orang nak teman saya buat dakwah. Saya kalau lambai depan-depan, dia orang selalu bagi hadiah. Tapi sedih, malu nangis depan dia orang naik atas bukit. Setiap hari macam tu. Setiap kali ada orang datang berdakwah kan, dia pun berdakwah kan 2-3 hari dia orang balik. Jadi saya menangis.
Jadi semenjak itu saya rasa macam bahagia dapat kenal Allah. Jadi saya semangat berdakwah. Kadang-kadang orang datang ke rumah, ladang bapak saya ada anak, kawan-kawan ayah saya kan dia orang ada pesta-pesta masa tu. Maaf lah macam adalah sikit-sikit macam arak-arak begitu kan. Tiba-tiba anak-anak dia orang kat luar, habis semua sekali saya ajak masuk Islam sekali. Ya, bapak saya memang garang, bapak saya memang boleh tahan jugalah. Dia pegang kayu pukul 7. Dia tak pernah cakap dengan anak. Dia garang, ayah yang baik. Tak pernah cakap. Dia memang tak pernah berbual dengan anak. Tapi dengan mak saya dia romantik penyayang. Itu yang saya belajar daripada dia. Bapak saya kalau dengan mak saya makan mesti suap-suap, tak pernah bergaduh. Mak masak, bapak pedut daripada belakang. Seram juga tu sunnah Nabi, dukung isteri kat belakang, laga-laga pipi. Kakak ada buat. Logo. Ajah ada buat dukung macam tu. Dia pun bapak mak saya dia penyayang tapi dengan anak-anak garang. Jadi walaupun begitu rasa hormat sayang kat dia. Satu hari saya tengah baca taklim dalam bilik, saya hari nangis doa, ya Allah beri hidayah kat mak ayah saya, beri hidayah kat bapak saya. Saya tak nak bapak saya masuk neraka, saya nak dia dekat pada engkau. Hari-hari doa, tapi saya tak pernah fikir bapak saya dapat hidayah. Satu hari tiba-tiba setengah saya baca taklim dalam bilik, saya kat rumah tak pernah dakwah. Kat rumah macam cikgu saya cakap nak dakwah mak ayah ni, picit kaki dia, basuh pinggan. Jadi saya jadi macam tu, berubah. Tengok TV pun tak masa tu. Sebab masa tu kecil kan, warak sikit. Sekarang tengok, semua kenal semua sekali kan. Terkenal artis sebelah saya, kanan, kiri, pengacara hebat-hebat ni. Jadi lepas tu tengah-tengah baca taklim, mak duduk, dengan adik 3 orang. Tiba-tiba ayah datang, ayah nangis. Ayah saya tak pernah nangis, rambut dia beruban. Dah 60 tahun, dia duduk, dia kata, Bit, boleh tolong ayah? Boleh tak ajar ayah kenal Allah, ajar ayah sembahyang? Saya terus nangis tak berhenti. Sebab saya berdoa, tapi sebenarnya saya tak pernah terfikir bapak saya dapat hidayah. Saya hari-hari belum tengok keluarga orang Islam kan, macam suara keluarga orang Islam. Saya kata bestnya macam keluarga dia. Bahagia, dapat sembahyang, cik-cik dah tahu mengaji, cik-cik dah pergi masjid dengan ayah dia, cik-cik dah baca Quran. Saya fikir satu hari, mungkin ke satu hari keluarga saya macam tu. Mungkin ke satu hari, tapi saya fikir tak dapat kot. Tapi saya cemburu keluarga orang yang baik-baik, yang maksudnya saling sayang menyayangi, buat baik. Saya kata satu hari saya teringin, tapi saya kata mungkin tak kot. Tapi hari bapak saya tengah baca taklim tu masuk bilik, tu saya kata amalan taklim dan rumah tangga ni, bacaan Quran dan hadis setiap hari ni sangat berkesan. Bapak saya datang, duduk sebelah saya, dia nangis, Bit boleh tolong ayah ajar ayah kena Allah sembahyang. Mak saya nangis bawa adik ke dapur, saya bawa pergi bilik ayah saya nangis, saya pun nangis, saya ringkaskanlah. Saya imam, bapak saya makmum, nangis kerja ayah saya. Habis sembahyang dia tanya, Bit, Allah maafkan ayah tak? Ayah tak pernah kenal dia. Ayah jahat, ayah dah 60 tahun, ayah kerja siang malam nak cari bahagia untuk keluarga. Rupanya bahagia ni cuma dekat dengan kita. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Kalau orang tanya bila hari saya kaya, hari itulah harinya. Bila hari saya bahagia, hari itulah harinya. Bila hari yang saya tak nak hilang dalam hidup saya, paling indah dalam hidup saya, hari bapak saya dapat kenal Allah. Dia pun nangis sebab saya sayang dia. Saya tak nak dia masuk neraka. Saya tak pernah terfikir, saya kalau jumpa bukan Islam, dia cerita bapak dia tak Islam, meninggal. Saya macam, saya kesian kat dia. Hari-hari kan ceramah umum masuk Islam, risau ayah dia. Jadi lepas tiba saya jadi apa sembahyang. Saya kata, ayah, ayah nak tahu tak siapa bawa ayah hari ni sembahyang? Nak tahu tak siapa? Bukan Bit, bukan mak, bukan siapa-siapa. Kalau ayah nak tahu yang bawa ayah hari ni kenal Allah sembahyang, ialah Allah SWT. Ayah saya terus nangis tak berhenti. Itulah hari yang paling bahagia sekali. Ayah, Allah nak maafkan ayah. Macam perempuan kan, ni orang hebat-hebat depan saya, terkenal, cantik semua sekali. Seram juga ni orang cantik keliling semua sekalian. Tapi saya dia baik je, tak marah saya, sayang saya. Jadi orang baik-baik macam ni, jadi saya cemburu. Saya terima kasih pada orang Islam yang kat Malaysia dah lama terutamanya kan. Orang yang dah Islam lama-lama kat Malaysia, orang Melayu Islam, orang mungkin daripada Arab, daripada Pakistan ke India, Muslim dah lama kat Malaysia kan. Dah lama-lama dulu. Jadi sebab doa tuan-puan yang daripada berabad, daripada moyang-moyang dulu dah Islam. Sebab doa atuk nenek orang Malaysia kat Islam baik-baik kat Malaysia, saya dapat Islam. Jadi saya terhutang budi dan saya tak dapat bayar tu sampai bila-bila. Jadi apa pun saya buat, akhirnya saya dapat. Tapi orang-orang yang mula-mula dulu, yang mula-mula Islam, atuk nenek macam Haji kan, orang yang senior-senior ni kan berdoa, kakak kita, hajah semua ni. Sebab doa orang yang senior-senior. Kak Haji umur berapa je? 71. Haji tu 71 tahun dapat kenal Allah. 71 tahun Haji dapat semayang. 70 tahun, 71 tahun Haji datang duduk hari ni dengar ceramah. Yang ceramah Cina mana pun tak tahu. Tapi Haji datang. Haji tahu tak kenapa Haji? Allah sayang kat Haji.
Tengok muka Haji bersih, bercahaya, baik. Allah sayang kat Haji. Dia sayang kat Haji, dia beri Haji Islam. Haji bertuah, beruntung. Puan pun sama. Kak Haji nama apa? Haji Ahmad. Haji Amir. Kakak nama Puan Haja. Puan Hasnah. Hajah Asnah. Puan Asnah. Umur ke rahsia? Jadi selama ini Allah beri kebaikan Islam. Puan juga belum lebih dapat kenal Allah. Saya umur tu pun belum tahu sampai. Dah umur macam ni tak tahu nak dengar ceramah orang lagi ke tak. Ke dah sombong tak nak dengar ceramah orang. Jadi saya bahagia dapat Islam. Sebab tu saya sebelum share tu kan, saya jumpa mana-mana kakak abang, saya tengok semua keluarga dalam dunia ni dia boleh bahagia. Semua keluarga boleh bahagia. Tu yang rasa macam tak tahu nak cakap macam mana. Semua boleh bahagia. Itu saya jumpa budak perempuan bawah jambatan pegang baby 14 tahun. Tunjuk IC mana, lahir Perak. Seorang saya jumpa tahun depan 4 orang. Perak, Johor Bahru, KL, Sabah. Adik, anak awak ke? Ustaz. Ustaz, saya bersalin kat mana? Ke atas kedai mamak tu Ustaz, sewa bilik RM20. Sakit tak bersalin? Dia kata apa? Macam nak, maaf dia cakap, macam nak mampus Ustaz, sakit. Betul. Comel baby ni dik. Comel. Ustaz, saya jahat kan? Saya masuk neraka kan? Saya haramkan, anak ni pun haramkan. Dia kata, saya haram masuk neraka. Saya tak boleh semayang kan Ustaz, saya kotor kan. Dia sedih, dia sebenarnya tengah sedih, putus asa. Saya cakap kat dia, tak dik, awak tak haram, anak awak tak haram. Awak cuma buat awak tersilap sekali dalam hidup awak. Tapi awak anak yang baik, kuat. Ustaz kagum dengan awak. Ustaz kagum dengan awak. Ustaz pun tak tahu kenapa tengah malam dia tiba terbangun teringin nak pergi jambatan yang ni. Rupanya awak kat sini. Dia kata, Ustaz saya masuk neraka. Tak dik, kalau awak masuk neraka, Ustaz masuk dulu. Ustaz pakai jubah, dia janggut, takkan masuk neraka. Jadi saya kata kat dia, adik, awak dah 2 bulan duduk bawah jambatan ni. Awak minta sedekah tepi jalan. Rumah saya dengan awak tak sampai setengah jam. Dia kat KL kan, setengah jam saya boleh sampai rumah awak. Tengok awak bawah jambatan ni. Tapi awak duduk kat sini 2 bulan. Kalau apa-apa jadi kat awak atau anak ni, akhirat esok, saya dulu masuk neraka. Ceramah kat orang siang malam, tapi ada orang duduk bawah jambatan. Saya tengok dia sedih, semacam anak saya kat rumah. Comel, baik. Tapi hidup dia tak sama macam kita. Kita kalau tak keluar rumah, anak depan rumah kita dah jerit kakak. Nak keluar pintu rumah pun dia minta izin mak kat KL ni. Ini dia balik tak ada 3 hari, seminggu, sebulan. Tak ada orang nak cari dia pun. Tak ada orang cari. Parents dia yang dia banyak yang majoriti macam ni. Yang 4 orang saya jumpa ni semua dengan mak. Mak pun kerja mata-rata. Dia dah macam boleh tengok anak buah hal macam nak beramai. Biarlah. Alhamdulillah sekarang dia ada tempat tinggal. 4 budak perempuan ni adalah tumpang ni. Ada tempat tinggal. Ada baby, comel. Ada yang bawah JKM pun ada. Tapi bermula tak nak. Saya ajak, Ustaz boleh ajar saya semayang tak Ustaz? Yang sedih tu saya bagi dia duit nak ajak tempat tinggal, semua dia tolak. Memang dia reject je lah. Ustaz tolong saya satu je, boleh tak ajar saya semayang? Saya pun ajar dia semayang. Susah tak semayang Ustaz? Saya kalau orang kata banyak orang tak tahu semayang, saya terus ajar masa tu juga. Terus ikut saya. Yang pertama Allah Akbar, dia pun ikut Fatihah, tahiyat, salam. 4 tu yang wajib. Dan tahiyat tu selawat 5 lah. Nak senang saya cakap 4 je lah kan. Tak ikut tu patut 5, 4. Takbir, Fatihah, tahiyat, salam. Diikut. Biasa tahiyat tak boleh. Boleh semayang Ustaz? Boleh dek. Allah terima ke? Terima dek. Allah sayang kau. Malaikat semua tengah tunggu awak semayang ni. Semua tengah nak bagi pahala, nak ampunkan awak, nak bertolong awak. Lepas tu saya ajar dia, saya ajak sewa hotel. Kawan-kawan dia sewa 2 bilik. Bila semayang, lepas belanja makan, baru semayang Allahu Akbar, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Dengan bunyi budak-budak tu nangis dah. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, esok boleh datang lagi ajar kita orang semayang. Saya bila orang cakap Ustaz boleh esok datang ajar kita orang semayang, jadi sedih. Hampir semua jumpa kat luar sana, tak ada orang jahat. Itu yang buat saya macam sedih, tak tahu apa nak buat. Tak ada orang tumbuk saya, tak ada orang pukul saya. Dulu-dulu adalah masa mula-mula. Sekarang tak ada orang pukul. Tak ada, paling lebih pun ada selang ramai gigi depan kelab. Paling lebih pun itu baling rokok, ludah sikit tu je lah. Lebih bukan luak pun ludah kan, tak jadi apa pun ludah saya. Dah tak rasa dah kalau ludah sakat baling rokok tu, saya dah tak kecil hati dah. Masa time pergi jumpa orang tepi jalan, ada ambil ramai baling rokok, ludah. Apa dia? Tapi dia rasa macam tu. Tapi saya tak marah dia. Marah juga sebenarnya. Kalau ikut hati mau je saya. Yalah. Tapi saya pun memang tak takut orang. Pada kecil memang nak mati syahid je kan. Tapi apa saya ingat masa tu, saya ingat muka mak saya senyum. Sebab saya tak sempat belikan, susah. Spek mata tak sempat beli, susah lu. Nak beli apa-apa tak sempat. Nak buat gilang kawi tak sempat. Pergi haji pun tak sempat. Masa susah lu. Hari saya senang dapat rezeki lebih, hari tu mak saya dah tak ada.
Dulu saya kerja kuat-kuat tu memang untuk dia. Memang semua sekali untuk mak je tu. Memang semua sekali hidup saya ni cuma untuk mak saya, kerana Allah, untuk mak saya. Tapi hari mak saya meninggal, rasa macam tak tahu apa nak bagi. Tapi tahu apa yang bahagia? Sekarang saya tahu, kalau kita buat baik, sabar atas ujian dalam hidup, sebenarnya ramai orang ingat masuk syurga sebab semayang, puasa, zakat. Ini kewajipan, tak boleh tinggal hubungan dengan Allah. Tapi darjat kita membeza satu sama lain ialah sabar. Jadi setiap kali diuji yang berat dalam hidup, cakap apa, ya Allah, kalau ada pahala untuk sabar ini, saya hadiahkan buat saya niat untuk mak saya yang saya sayangi. Jadi sebab tu budak tu berjalan tu seronok. Antara kerja paling saya semakin suka kerja tu. Saya berdoa Allah beri saya masa lebih lagi. Saya memang nak kurangkan je ceramah tu sebenarnya lah. Saya nak macam, saya suka kerja tu. Macam jumpa orang baik. Ada seorang lagi budak darjah 5 kat utara. Dia jual burger kat kolam air panas. Rupa di dalam burger tu letak dadah. Tak pergi sekolah, tinggal dengan nenek. Ustaz, dia jumpa saya, jumpa dia budak tu. Ustaz, mak Yasin masuk neraka tak? Kenapa? Saya doa dia masuk neraka, Ustaz. Dia orang tinggal daripada kecil. Nenek susah jual kuih, tua-tua. Cikgu suruh saya pergi sekolah. Buat apa saya pergi sekolah? Baik saya tolong nenek saya jual burger. Buat apa pergi sekolah, Ustaz? Mak ayah saya tu nenek saya sekolah kan. Dah tua-tua tinggalkan nenek saya. Budak tu pandai, dia jadi 5, matang. Saya doa mak Yasin masuk neraka, Ustaz. Ustaz rasa mak Yasin masuk neraka tak? Tengah malam tanya kat saya. Sudah malam nak tidur lah kan. Bila dek, mudah-mudahan masuk neraka lah mak ayah awak kan. Lepas tu bawa-bawa, Ustaz saya jahat, Ustaz. Muka comel jahat apa? Banyak dosa saya buat. Tak payahlah dik, Ustaz dah jumpa orang jahat dalam dunia, jahat apa pun. Engkau comel jahat apa kau buat? Banyak dosa saya, Ustaz. Tak boleh nak cakap ni. Tak payah cakap lah dik, engkau baik je. Saya jahat, Ustaz. Mari sini. Dia pegang tangan saya. Pergi bilik air, tunjuk dalam beg ada dadah. Tu saya tahu dia jual dadah juga. Kadang dia kawan dengan pengedar dadah. Jadi kadang jual burger, ada burger tu letak dadah. Jadi tengah berbual dengan saya kat masjid, tak lama pegang tangan saya. Tak lama bagian tepuk. Wah, budak ni lain macam gay ke apa budak ni kan. Tiba-tiba pegang pula. Aku bukan gay. Pernah pergi rumah anak yatim. Pernah pergi rumah orang tua-tua. Macam tu lah. Kalau kita rapat ni kan, yang biasa artis selalu pergi rumah anak yatim, berkhidmat masyarakat. Kan macam tu. Cuba berbual dengan dia sikit. Tak lama dia. Kalau kita pergi shopping tu kan, semua pegang tangan kita, peluk kita, manjat belakang kita. Rumah orang tua pun sama. Pakcik-pakcik tu. Mana anak pakcik? Dia baru hantar pagi tadi. Dia ambil petang kan, Ustaz. Sebenarnya dah 20 tahun dah situ. Orang yang jaga kata, Ustaz jangan risau. Kalau masuk rumah orang tua selalu tak lama. Biasa 5 tahun je dia orang dah mesti tak ada dekat sini dah. Kenapa keluarga dia ambil? Taklah Ustaz, dia orang meninggal. Rupanya dah hujung dah mak ayah tua sakit ni. 5 tahun last je, sampai lama pun. Tapi selalu anak-anak dah kalah lah 5 tahun tu. Kalah ujian tu. Tapi tak ada mak ayah yang burukkan anak-anak dekat rumah orang tua. Cuba tanya. Semua cakap baru hantar. Cuba pakcik tu, kita peluk dia kan. Muka macam, suka tengok muka tu. Muka macam tak ada perasaan. Jadi bila kita peluk pakcik-pakcik tu, dia nangis. Budak-budak sekolah pun sama. Dia semua rindukan kasih sayang. Saya ringkas budak tadi, saya balik KL, dia masuk Tafiz tau. Tafiz kat KL ni, dia dah ni Ustaz, dia masuk 10, dia dah hafal 10 juz Quran. Dia kata, Ustaz, kenapa lama tak tengok saya? Saya tak ada mak, tak ada ayah, tak ada abang, kakak, adik. Kau nak jumpa mak ayah kena Ustaz cari? Tak payah Ustaz, sebab dia orang pun dah tak sayang saya, dia orang dah kahwin, ada anak-anak. Saya doa dia orang, Allah maafkan, Allah masukkan dia dalam syurga. Ustaz, saya doa hari-hari nak jumpa mak ayah ke? Tak Ustaz, saya doa bila Ustaz datang tengok saya. Alhamdulillah Ustaz sampai kat ini. Ustaz jangan lupakan saya. Ustaz, saya hari-hari doa Ustaz selamat, sihat. Saya baca Ustaz accident, sudah Ustaz selamat. Kadang-kadang orang yang kita bantu, kita ingat kita bantu dia. Tak, dia bantu kita. Bersihkan hati kita daripada sombong. Bersihkan hati kita daripada lupa diri. Bersihkan hati kita daripada lalai. Saya semenjak jumpa budak-budak ni, saya makin sayang kat keluarga saya. Saya kalau peluk anak saya sayang, nangis kat dia. Sebab dia orang semua rindu kasih sayang. Hampir semua sekolah saya pergi hari-hari, saya dah boleh tahu dah. Itu satu sekolah, budak Cina kat belakang. Dia main tak berhenti. Cikgu cuit, dia cuit. Dia lawan cikgu tu. Saya pun pergi kat dia. Adik tinggal dengan siapa? Atuk. Tinggal dengan family. Siapa family? Family lah Ustaz. Family tu siapa? Atuk nenek. Ayah mak mana? Ayah ada Ustaz. Ayah ada. Bila jumpa ayah last 3 bulan lepas. Mak mana? Tak tahu. Rindu kat mak? Tak rindu kat mak? Tak. Sayang mak? Tak. Benci? Jangan macam tu dik. Maafkan dia. Tak. Saya tak nak maafkan dia. Saya cakap berbual-bual, saya cerita mak saya. Mak saya yang peluk saya, cakap selamat ilahi kat saya, yang usap rambut saya, yang selalu bagi semangat kat saya. Saya berkata, mak saya dah tak ada dik, saya rindu mak saya. Awak tak rindu mak awak? Budak Cina tingkatan 3 tadi tak Islam. Dia pun nangis. Nangis tu kat situ. Tengah berbual macam ni, saya cakap macam ni, budak tu nangis. Sampai saya dah tahu dah, budak-budak ni dia rindu kasih sayang. Tu yang kalau saya paling kesian kat anak-anak mana-mana. Kesian. Rindu kasih sayang. Sekolah itu kat Sabah, baru balik. Siapa mak ayah duduk dengan nenek, tak duduk dengan mak ayah. Ramai yang angkat tangan. Tak duduk mak ayah. Mana mak ayah? Pergi haji Ustaz. Oh pergi haji rupanya. Silap soalan.
Awak mana mak ayah? Pergi haji. Tiba ada seorang budak kat depan. Dah jam 5. Dah jam 5 ni. Ingat tak ada perasaan kan? Muka, rambut. Meh Eliza, selamat datang ni. Hidayah. Lepas tu, rambut dia, Meh sini, dia duduk sini. Dekat-dekat sikit. Meh sini, Meh. Dekat-dekat, Meh. Meh lah dekat sini, Meh. Tak boleh. Oh, ambil alih orang penceramah. Lupa penceramah. Ya. Yeah. Jadi, lepas tu, rambut dia color-color. Adik, ayah mana? Pergi haji ke? Sebab yang lain tu pergi haji. Tak ustaz, ayah saya dah meninggal. Situ tu diam dah. Dah jadi 5. Ayah dah jadi 5 dia sekarang. Dah jadi 5 Zah. Jadi 3 ayah meninggal. Mak mana? Tak tahu. Ayah pergi, mak pun pergi juga. Mak tak tahu. Lepas tu rindu kat ayah. Budak tadi muka macam jahat, tak ada perasaan. Tiba-tiba dah nangis lah. Dia pun dik main peluk ustaz, sandar. Itu bukan peluk, itu bukan peluk, itu sandar. Peluk saya, dia pun peluk. Bila dia peluk, dia sandar lagi. Saya ambil tangan dia, letak kat belakang budak anak yang tak ada ayah ni. Sebab tu kalau jumpa anak yatim, sunnah dia kita usap kepala dia dengan rasa sayang, peluk dia. Sebab tak ada orang nak peluk bila dia sedih. Tak ada orang nak peluk dia, selalu bagi semangat kat dia. Ambil tangan sebelah, letak kat sini budak tadi. Lepas tu kita dah lepas, dia tak lepas tangan. Hampir semua sekolah pergi. Ni sekarang tahun ni banyak kisah sekolah semua. Hampir semua sekolah saya pergi, saya bertambah yakin yang bahawa budak-budak ni semua cuma anak-anak yang baik. Dia cuma rindu kasih sayang. Macam mana kita kenal kasih sayang Allah? Sebab ada Nabi Muhammad yang kenalkan. Manusia yang paling baik dalam dunia daripada Adam sampai kiamat. Paling baik dalam dunia. Kerana kasih sayang Nabi tu, kita dapat Islam. Nabi susah, sakit, lapar, keluarga Nabi susah. Sebab tu kita dapat Islam. Sekarang, Nabi dah wafat. Sahabat yang baik-baik macam Nabi, berakhlak macam Nabi dah tak ada. Mereka telah jalankan tugas mereka dengan baik. Mereka pejuang yang sebenar. Sekarang giliran kita, kan orang Melayu, orang Islam kat Malaysia ni selalu pergi jauh-jauh, payah juga nak murtad. Taklah semua murtad, tak ada sikit-sikit. Tahu tak sebab apa? Sebab kasih sayang mak ayah dia. Kasih sayang mak ayah dia. Kasih sayang mak ayah buat kita dekat dengan Allah. Saya kalau di China nak puasa susah. Nak belajar puasa tu, kawan-kawan masuk Islam dulu China susah puasa. Tapi saya tengok orang Islam dalam lama senang puasa. Budak-budak tadika puasa dah. Betul ke dek puasa? Saya macam tak percaya dia puasa. Mesti minum air dan belah air ni. Sebab saya selalu buat macam tu dulu. Jadi saya fikir mesti minum air. Tapi sebab apa dia boleh puasa? Kasih sayang mak ayah. Kan mak ni siapkan sahur. Pagi-pagi bangun tak tidur. Mak ayah tamunya kat Malaysia ni, dia ajar Islam tu dilengkapkan dengan kasih sayang. Sahur, buka puasa. Kan buka puasa seronok. Makan dengan family. Sama-sama. Kan kasih sayang tu yang buat dia rasa. Sebab tu kalau orang mak ayah dah tak ada, bulan Ramadan tu dia nangis. Masuk satu Ramadan, mata mesti laju rindu kat mak. Tahu sebab apa? Sebab Ramadan tu kita susah payah dengan keluarga. Makan sekali. Itu sebenarnya. Jadi solat pun jadi nikmat. Sebab tak tinggal jadi susah. Biasa orang macam ni, orang yang daripada kecil, dia dah biasa didikan Islam tu, tapi bersama dengan kasih sayang. Tu sahabat senang amal Islam. Sebab Nabi didik mereka dengan kasih sayang. Jadi mereka nampak Islam tu. Sekarang anak tu nak nampak Islam tu kat mana? Pada mak ayah dia. Isteri tu nak nampak Islam tu pada siapa? Pada suami dia. Suami tu nak nampak Islam pada siapa? Pada pasangan dia. Jadi mana Islam tu? Jadi kita sekarang sebab tu sangat banyak bersalah. Sebab kita tak macam Nabi. Jadi yang kita kena perbaiki sebenarnya diri kita. Kita jauh daripada Nabi. Nabi ni manusia yang paling baik. Nak semua orang bahagia masuk syurga. Bukan saya yang cakap. Allah beritahu dalam Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Allah Rasulullah hantar yang tamakkan kebaikan. Nak semua bahagia. Tak nak satu orang pun derita. Betul-betul ni. Bukan cakap-cakap. Kita cakap-cakap. Saya selalu cakap itu. Tak apa kakak. Kita sama tolong-tolong. Tapi kalau untung-untung kan saya sapu sendiri juga. Kan, tolong-tolong. Ni tak bang, bukan tolong-tolong cakap-cakap, bukan ahli perniagaan punya tolong, maaf, bukan ahli politik punya tolong, bukan ustaz-ustazah punya tolong, bukan artis-artis punya tolong. Ini betul-betul daripada hati. Orang dah tidur, Nabi tak tidur, nangis untuk orang. Ada kau macam tu dalam dunia. Siang dah tolong orang, malam tak boleh tidur, nangis. Kalau kita sehari dua nangis. Setiap malam daripada mula dapat dakwah sampai hari akhir Nabi. Semua keluarga beliau. Jadi Islam sampai pada kita ni dengan kasih sayang. Sebab tu dalam keluarga kena wujud kasih sayang. Satu, makan berjemaah, makan sama-sama. Dua, buat taklim kat rumah dengan keluarga. Tu amalan yang kena buat dalam rumah. Dia tak boleh tunggu je biar je. Ustaz, ni masalah ni kan, biar dia perpanjangan. Tak boleh, dia mesti ada asasan rumah tangga tu. Kalau buat ni insya-Allah keluarga berubah. Amalan solat awal waktu, amalan taklim, makan sama-sama berjemaah. Kalau boleh suap-suap. Betul, budak degil-degil kalau kena suap,
Lepas tu selalu cakap sayang dalam keluarga. Cakap yang ikhlas. Sebab tu bila saya buat keluarga sunnah tu kan, orang tanya, ustaz kenapa dia orang nangis? Saya bukan macam pakar motivasi ke tak. Saya pun tak tahu kenapa dia orang nangis. Mula-mula saya suruh pegang. Sebiasa saya suruh pegang tangan sebelah supaya tak tertidur, motivasi kan, gerak-gerak sikit. Tiba-tiba saya suruh dia orang pegang pasangan kan, dia orang semua nangis. Tahu tak sebab apa? Sebab kita tak sempat buat macam tu kat rumah kita. Sempat tak? Siapa sempat pegang tangan suami berbual, yang abang sayang kat awak, nanti kita sama-sama masuk syurga? Adakah sempat kita cakap macam tu? Tak sempat. Cakap kat suami, yang suami cakap yang nanti kita. Orang dulu ada masa-masa, kita tak. Kita kalau dalam rumah tangga tu macam pasar bergaduh siang malam, sampai matilah bergaduh siang malam. Kalau rumah tangga tu jenis ketawa, tak berhenti ketawa, dia tak ada waktu serius pula. Jadi tersedar ketawa-ketawa punya ada masalah punya. Tahu hari-hari ketawa, rumah tu jadi hiburan 24 jam. Seronok hiburan hari-hari. Ustaz saya sama ustaz, pergi karaoke sekali, pergi bowling sekali. Rapat ustaz, tak pernah pisah. Tapi dia terlupa ada waktu dalam hidup ni, kena ada waktu yang kena serius. Abdullah Rawahah jadi imam, isteri kat belakang. Dia kata, yang kenapa? Dia tanya, yang kenapa? Suami dia tanya, kenapa awak menangis? Tengah sembahyang tahajud nangis. Saya menangis sebab sama macam abang. Kenapa? Awak kenapa nangis? Saya risau bang, saya dengan abang lintas titian sirat dekat akhirat, tapi tak tahu dapat lepas ke tak. Suami dia menangis, isteri dia pun nangis juga. Ada masa waktu dalam hidup ni, kena ada waktu-waktu begitu setiap hari. Yang kadang dengan anak kena ada waktu yang serius sikit. Kita bergurau ni sepanjang hari buat main. Ada masa kena berbual. Nak, ayah makin hari makin tua. Ayah bahagia tengok kau membesar. Ayah selalu sibuk, tapi ayah tak selalu peluk anak orang. Ayah tak sempat peluk kakak. Tapi ayah sayang kat kakak. Kadang-kadang tengah dakwah kat tengah kampung, ayah nangis rindu kat kakak. Ayah rindu kat kakak, rindu. Tapi kadang ayah balik rumah layan adik-adik, tak sempat layan kakak. Ayah minta maaf. Kakak, ayah nak satu je. Esok ayah nak mati, kakak jangan tinggal solat ya. Ayah sayang kakak, jangan tinggal solat. Tolonglah buat dakwah ni nak. Ayah pun kalau boleh tak nak mati, tapi mati tu mesti datang. Mungkin esok lusa. Ada masa dalam hidup tu kena ada macam tu. Sebab tu dalam rumah kena amal taklim tadi. Bila isteri lemah, suami boleh ingatkan. Tapi bila tak pernah buat semua ni, tiba-tiba maafkan, tiba-tiba ada satu masalah besar datang. Jadi kita tak tahu nak buat macam mana. Tak tahu macam nak tegur, tak tahu macam nak mula. Orang jadi sekarang pula kan, zaman dah terpisah dah kan. Tidur satu katil, satu bantal pun share kadang, selimut pun share. Tapi niat tujuan hidup tu berbeza-beza. Kenapa hidup kurang bahagia? Sebab tujuan kita dah hilang. Saya cakap diri saya lah, ceramah siang malam, walaupun cakap agama, tapi tujuan tu boleh hilang. Jadi sebab tu perlu berehat sekejap dan kena ada waktu untuk solat, untuk taklim, makan berjemaah macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu antara waktu yang macam untuk kita bawa sepanjang hidup kita begitu. Masya Allah, siapa nak share? Mana? Nak tanya ke, nak share ke, atau apa kakak rasa fikir setelah dengar tu, apa terfikir nak? Lufia lu kan? Lufia kan? Saya kena buat macam tak kenal sangat kan? Ustaz mana? Ustaz mana boleh kenal artis sangat yang kita kan? Kantoi lain. Meh, Liza di sini, Meh. Dekat sini. Di sini. Dekat sini. Tak boleh. Boleh kan? Tiga kali dah. Dah sampai. Sampai kena paksa. Kena paksa boleh tak? Tadi Ustaz cakap pasal sharing pasal apa yang patut dibuat dalam keluarga kan, supaya anak tu dididik dengan baik lah. Ya Allah, saya macam fikir yang itulah, macam mana saya nak kuat jadi bapa dan juga jadi mak untuk anak saya. Sebab saya tahu saya memang kena sangat kuat, tapi saya sebenarnya tak kuat walaupun saya nampak kuat. Saya sebenarnya lemah, tapi saya kuatkan diri saya sampai kadang-kadang saya sakit sendiri. Saya sakit. Minta maaf. Okey. Jadi Lufia kan, semua ujian tu saya cerita tadi, maksudnya semua ujian yang terjadi dalam hidup tu hanya kerana Allah sayang kita. Saya percaya apa yang telah terjadi, dia tak ada 5 jawapan.
Saya cuma percaya semua yang terjadi itu kerana Allah sayang kita. So dia sayang kita. Apa yang telah terjadi, dia telah terjadi, kan? Dia takdir. Tak ada salah sesiapa. Semua orang bersalah, bukan tak ada salah sesiapa. Semua bersalah. Saya pun bersalah. Semua orang, kita semua bersalah. Tak ada orang tak bersalah dalam dunia ni. Mesti salah. Setiap anak Adam tu buat silap. Tapi saya percaya tu je. Dia tak ada 5 jawapan, Lufia. Tak ada 4, 3, 2, 1. Cuma satu je. Sebab Allah sayang kita. Sebab dia sayang. Dalam hadis, aku melihat seorang hamba, lalu aku ingin beri dia kedudukan seperti Nabi-Nabi dan syuhada. Lalu aku beri dia ujian yang berat dan sakit-sakit yang berat. Ujian yang berat dan sakit yang berat ni menyebabkan kita disayangi oleh Allah. Disayangi oleh Nabi Muhammad SAW sini lahir tak ada ayah, 6 tahun tak ada mak, 8 tahun datuk Nabi sayang pun tak ada. Tapi kasih sayang Nabi dan kuatnya Nabi dengan pertolongan Allah, Islam sampai pada kita. Dalam hadis Nabi juga, wanita yang mengurus anak seorang diri, Nabi sebut wajah kusam, maksudnya penat urus anak-anak ni. Dekat akhirat nanti syurga masing-masing. Tapi ibu-ibu yang penat besarkan anak seorang-seorang, kan banyak ibu kat luar sana, macam-macam keadaan anak. Besarkan anak seorang diri, Nabi sebut dia dengan aku seperti 2 jari ni. Maksudnya dalam syurga yang sangat indah tu, wanita-wanita yang besarkan anak seorang diri dapat dekat dengan Nabi seperti 2 jari. Jadi dengan sabar. Nabi sebut antara rasul-rasul yang paling disayangi oleh Allah, Rasul Ulul Azmi. Sebab mereka, antara Rasul Ulul Azmi yang paling banyak menanggung susah, diri aku. Ini sabda Nabi SAW. Jadi orang yang paling banyak menanggung susah sebab Allah sayang dia. Tak ada orang nak kahwin berpisah, contoh. Tak ada orang nak dalam hidup, mana orang tak ada orang nak. Kita dengar pun marah. Saya pun masa mula nikah pun cakap, ustaz ni tak ada cakap saya. Ni dia cakap macam tu kan. Wah, ustaz ni bukan main, mulut boleh tahan juga ni masa nak nikahkan tu kan. Tapi kita percaya satu je, sebab Allah sayang kita. Dan jadikan benda ni kekuatan buat bagi semangat kat anak-anak kita, insya-Allah. Macam zaman sahabat, banyak mereka wanita-wanita dulu sangat kuat dibesarkan anak. Tu je yang penting, Lufia, kan. Satu, terus ingat Allah sayang kita. Dan kalau sedih, betul kita manusia. Nangis tu okey, bagus. Menangis tu obat. Sahabat dulu, Nabi Yaqub nangis hilang Yusuf alaihissalam dalam Quran, kan. Sampai mata dia tak buta ke ataupun macam buta begitu. Dia baca Al-Quran ni, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kepada Allah aku mengadu sedih aku dan susah aku. Kalau bahasa kitanya, ya Allah aku sedih, ya Allah aku susah, aku hanya mengadu pada Engkau. Mengadu begini kan, kita tak tahu nak cakap apa, nak minta apa pun tak tahu, nak cakap apa pun tak tahu, nak buat apa pun tak tahu, nak doa apa pun tak tahu. Cakap, ya Allah saya sedih, saya mengadu sedih saya pada Engkau. Jadi selalu ucap tu, ya Allah saya mengadu sedih dan susah saya hanya pada Engkau. Sayyidina Umar Khattab tengah jadi imam, dia baca innama ashku bathi huzni ilallah. Sampai saf paling belakang dengar Sayyidina Umar nangis. Tu orang yang sangat kuat, kan. Kita dengar Sayyidina Umar kan garang, tegas. Bayangkan orang khalifah macam ni punya tegas, bukan mengurus kecil-kecil. Dia pula kerinduan kat Nabi, tanggungjawab besar, dan disayang, rindu kat Abu Bakar, sahabat yang sama-sama. Tiba-tiba sama-sama bina Islam tu, perjuangan tu. Asal 3 orang tu lah yang berjuang paling teruk sekali, Nabi, Abu Bakar dan Umar. Sampai zaman Sayyidina Umar ni, ujian ni lagi makin besar sebab banyak nak diuruskan. Bukan Makkah, Madinah, tapi hampir seluruh dunia dah mula Islam tu sebar. Dia selalu menangis dengan rindu Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi nak urus hal yang banyak. Tengah jadi imam subuh, dia malam dah nangis seorang-seorang. Subuh tu tak tahan lagi. Dia nangis sampai saf paling belakang nangis. Dengar menangis. Jadi menangis ni obat. Menangis ni bukan kelemahan. Menangis ni kekuatan kita. Itu tanda kita manusia dan menangis pada Allah. Dia jadi nikmat. So selalu bila sedih, nangis ke Allah, kan? Nangis ke Allah. Dan ya Allah, nanti Allah akan siasa pimpin kita, buka jalan, insya-Allah anak-anak semua jadi anak dai-dai soleh-solehah. Dan Allah akan beri sesuatu yang kita tak pernah sangka dalam hidup kita. So percaya begitu. Saya tak pernah percaya. Ada orang anggap, ada orang mungkin setengah ni pendapat orang lain, kan. Ada setengah orang kata ni bila musibah datang sebab dosa, jahat, degil. Ni pasti setengah orang. So ustaz saya pun cakap macam tu. Ni musibah, jahat, dosa, ni sebab dosa ke ustaz. Ni dosa banyak ni dosa. Orang selalu kait macam tu. Saya tak pernah percaya begitu daripada saya kecil. Saya percaya semua ujian cuma kerana Allah sayang. Bila dia sayang, dia ampunkan dosa. Bila dia sayang, dia naikkan darjat. Dia sayang, dia beri pahala. Sebab Tirmizi, saya Muslim. Jawapan dia satu, sebab sayang, kan?
Maha suci Allah. Tapi Allah tunjuk, Nabi sebut Allah sayangkan hamba 70 kali mak sayangkan anak dia. Mak kalau cubit anak, kenapa? Anak ni tahu jalan. Kalau ada anak kan, apa kita buat? Kita tarik menjigit kan, tercabut tangan anak kita tu. Anak kita belum kena langgar lagi. Dia kata mak bukan nak lintas, baru pandang macam nak melintas. Tapi kita tarik, tercabut tangan dia. Cuba mak mana boleh duduk diam. Anak kita baru buka pintu, dia rasa anak nak buka pintu je. Dia dah tarik kan, pusat anak dia, terkeluar pusat anak dia kan. Contoh, maaf kan. Jadi kadang-kadang macam, kadang ada mak ketuk anak, ada kadang mak bagi hadiah, kadang mak tu peluk anak, kadang mak tu nangis tu anak, kadang mak tu merajuk dengan anak, kadang mak tu hempas barang. Kenapa dia buat semua tu? Sebab dia sayang. Jadi Maha suci Allah, Allah SWT buat semua terjadi dalam hidup kita kerana dia sayang kita. Selagi kita sedar dia sayang kita, dalam Bukhari Tirmizi, Allah ingin beri kebaikan pada seseorang, Allah bermula beri musibah. Jadi ada kawan saya saja cerita, cikgu yang mula dakwah saya ada 3 orang. Salah seorang tu dulu dia rezeki dia senang je. Dia banyak tolong orang, suka tolong orang, baik. Dia kuat berdakwah sampai habis semua duit simpanan dia berdakwah, tolong orang. Keluarga dia pun bagus. Anak-anak dia semua tak susah lah hidup, dapat apa nak. Takdirnya kawan situ ada anak 11 orang. Kawan situ meninggal. Isteri dia suri rumah. Tak kerja, pakai purdah, duduk rumah. Bayangkan macam ni, tak pernah campur orang. Saya pergi rumah dia. Saya nangis tengok dia. Saya tengah ceramah kat masjid kat tu ni. Anak dia tengah ambil uduk. Muka macam muka haji tu. Saya tak kenal anak yang sebelah tu ambil uduk. Saya pun tanya, nama apa? Bin apa? Saya terus nangis. Ya Allah, bapa engkau saya dah lama tak tahu keluarga dia kat mana. Saya peluk dia. Dia orang yang baik. Saya pernah pergi KL, tengah dia nangis. Ramai-ramai kat masjid doa kan. Tengah gelap-gelap. Ada orang doakan bapa saya, Liu Yun Pao, Linda Liu. Siapa pula doakan aku? Haji tadi. Saya dah tak jumpa dia 10 tahun, 15 tahun. Dia menangis doakan keluarga saya. Orang baik. Tapi bila dia meninggal, anak-anak dia susah. Nak makan pun susah. Anak dia yang sulung tak kahwin, nak uruskan adik-adik dia semua sekali. Dia nangis jumpa saya. Bapak asyik buat, dia cakap bapak, dia panggil saya kan, bapak ustaz buat dakwah je, tolong orang. Anak adik-adik saya semua susah. Saya dia cakap sikit, saya marah dia ustaz. Saya benci dia. Macam itulah. Tak tinggal apa-apa pun kat kita. Macam itulah dia cakap. Terus saya berbual balik, saya fikir apa hikmah. Sebab saya rasa kawan situ baik. Berbual balik dengan dia. Tahu apa dia cakap? Adik-adik macam mana belajar? Saya pergi rumah dia tengok result adik-beradik belajar. Adik-adik dia yang lepas bapak dia meninggal, result semua jadi cemerlang. Lepas tu cara cakap dengan anak-anak dia semua matang, baik. Yang kawan sini pun dulu sebelum bapak dia meninggal degil sikit. Dia bertindik sikit, tak tahulah apa jadi. Dia teruk sikit nampak. Bukan bertindik macam lelaki kan, bertindik sebelah begitu. Macam lain cara gaya dia tu. Apa benda pula jadi kat dia ni? Memang dia tak sembahyang, dia ikut buku yang bukan. Lepas bapak dia meninggal, dia terpaksa jadi baik. Dia urus adik-adik dia semua. Tanpa dia sedar rupanya hikmah dia tu. Memang tak nak, saya pun tak nak takut dengan bunyi kan. Saya tinggal juga macam-macam gaya ni. Tapi rupanya apa hikmah dia untuk dia? Anak-anak dia jadi baik. Dan isteri makin dekat dengan Allah. Rupanya nanti dia orang dapat jumpa dalam syurga. Anak-anak semua jadi hebat-hebat betul. Yang saya cakap masa engkau dulu yang sulung tu, masa engkau dulu belajar semua memang tak ada dah. Usah kata kan, pergi sekolah pun tidak. Aku last ingat rasa macam tu lah korang semua kan. Tapi rupanya kesusahan tu membuat ni. Jadi insyaAllah semua muda Lufia kan, Allah kabulkan doa anak semua jadi anak soleh-soleha. Selalu serahkan kepada Allah. Daripada dulu walaupun pun panik, saya selalu cakap hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni perkataan dalam Quran. Orang beriman cakap je ni walaupun tak tahu pun nak buat. Nabi Musa depan laut, belakang tentera. Inna lamudrakun. Kaum dia kata mati kita 12,000 orang nak kena bunuh. Matilah kita. Inna lamudrakun. Matilah kita. Nabi Musa kata qala ma ya rabbi, Allah bersama aku. Dia tak tahu pun nak buat. Kalau kita macam mana? Entahlah, aku pun tak tahu dalam ni. Kalau kita kan pernah siap macam tu, Nabi jadi Musa katnya, habislah, tak tahu. Terbuka 12 lorong, 12,000 orang selamat. Dia pun tak tahu pun nak buat. Nabi Ibrahim pun sama. Campaklah api, habislah kita, matilah orang tengok. Nabi Ibrahim kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Quran kata ni perkataan beriman. Walaupun berat, sedih, insyaAllah cakap Allah bersama saya. Saya lemah, naif, saya mengadu pada engkau. Nanti Allah buka jalan dan beri hadiah yang Lufia pun tak sangka-sangka. Rahmat yang kebaik yang kita pun tak pernah fikir dapat sebaik itu dalam hidup kita. Apa-apa yang paling baik dalam hidup. So saya doakan begitu mudah-mudahan. Siapa nak ni? Ada Lufia? Ada nak share lagi? Tadi sebenarnya saya ada satu soalan tapi saya dah Tanya. lupa dah, hilang. Lagi fikir dulu. Nah. Joy. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Okey, saya Joy Refa. Alright, selalunya kebanyakanlah apa yang terjadi pada kaum wanita ni, banyaknya netizen kat luar sana banyak menyalahkan kita sebagai wanita. Sedangkan ialah apa saja yang berlaku dalam rumah tangga
mungkin kesilapan individu yang lain, tapi yang banyak yang kena kecam tu, yang banyak dipersalahkan adalah wanita. Jadi even sebab tu Joy sendiri, apa je orang cakap tentang Joy tak baca pun. Macam kat page viral, even kat social media sendiri memang tak baca. Tapi wajar ke kita ni sebagai wanita ni selalu dipersalahkan. Memang nampak jahil. Joy sendiri, Joy akui Joy memang jahil, tapi Joy cuba nak dekatkan dengan sahabat-sahabat yang berilmu. Jadi even Joy dekatkan diri dengan berilmu pun orang tetap bercakap juga, nak tunjuk baik lah, engkau tu dah jahat, dah masuk neraka, kau tetap juga nak cuba nak jadi baik berlakon. Tapi sebab tu Joy rasa kekuatan wanita ni tetap ada walaupun orang sentiasa menindas kita, macam tu. Jadi Joy nak minta nasihat daripada Ustaz, macam mana seorang ibu tunggal macam Joy ni boleh survive daripada segi rohani. Adakah setiap hari kena mendengar ilmu-ilmu agama ke, macam mana Ustaz? Jadi apa Liza? Jadi kita pertama jaga solat fardu awal waktu. Kalau jaga solat fardu, kita memang tak tahu apa akan jadi esok, minggu ni, minggu depan. Risau akan masa depan, akan apa yang akan terjadi tu tanda kita manusia kan. Mana orang tahu, bukan kata esok, sekejap lagi pun tak tahu apa jadi. Lagi 5 minit pun tak tahu apa jadi. Jadi apa yang kita nak kena buat, pertama kita kena pergantungan kita kepada Allah tu kita kuatkan. Pertama jaga solat. Dalam Quran kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah, dapat kesenangan sombong, kikir, lupa diri, dapat kesusahan berkeluh kesah, mengeluh. Ada orang sampai 7 bangunan agaknya. Tapi kata Allah bukan begitu orang solat, yakni yang kekal menjaga solat. Jadi pada sekarang kita niat jaga solat. Bila jaga solat, Allah beritahu ujian tu datang, mesti datang. Sedih tu mesti sedih. Tapi ujian tu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan kita dapat, Allah beri kita kekuatan untuk melaluinya. Kalau pedih, sedih tu kita memang manusia. Nabi SAW masa kematian Ibrahim kan, anak Nabi. Zainab, anak Nabi 7, lebih kurang salah satu pendapatnya 7. 5 dah meninggal. Dapat seorang anak, tinggal Fatimah masa tu, dapat seorang lagi anak, Ibrahim. Tengah sayang Ibrahim, setahun lebih baru, setahun nak masuk 2 tahun. Air mata Nabi laju keluar. Sahabat kata, ya Rasulullah kenapa ni? Tengok Nabi nangis, air mata banyak. Orang selalu marah menangis kan. Nangis tak apa, banyak mana air mata pun tak apa. Cuma kita tak boleh menyalahkan, jangan cakap yang salah. Atau kita pukul-pukul atau meronta-ronta, jerit kan. Apa jadi? Nabi nangis masa tu, air mata Nabi laju keluar. Nabi kata air mata ni mengalir, hati ni bersedih, lidah ni tidak akan bercakap yang salah, sedih. Tapi untuk tu kita jaga solat. Saya rasa jaga solat fardu awal waktu. Nombor 1. Tu yang kunci nombor 1. Jangan jaga solat fardu awal waktu. Kalau lambat solat, satu kaki akan menempah neraka. Sebab saya ada tengok dekat Instagram. Kalau macam sengaja melewatkan solat, maknanya satu kaki kita ditempah untuk ke neraka. Nauzubillah. Sebab dia sebenarnya sebab tu dia kata apa amal yang paling afdal, orang tanya Nabi. Nabi sebut solat di awal waktu. Sebab bila kita tangguh, dia kemungkinan tertinggal, mungkin terlambat. Orang yang biasa dapat jaga solat ni cuma orang solat awal waktu. Kecuali musafir lah. Jangan sengaja lambatkan. Masuk waktu tunggu solat. Orang macam ni yang jaga solat. Orang lain semua tak jaga solat. Termasuklah saya. Saya walaupun cuci kamar siang malam kan, tapi tiba saya tengok ada bantu-bantu saya. Ayah dia didik dia solat. Dia ikut saya, benda tu boleh berhenti. Lagi 5 minit nak solat, dia suruh berhenti solat. Dia suruh berhenti solat. Ada 3 orang bantu saya begitu. Anak imam lagi. Ni seorang depan tengah ambil kamera ni. Nampak muka macam tak ustaz sangat kan, macam Korea sikit begitu. Itu ada Cina, tak apalah. Ada Cina lelaki handsome, tiba-tiba cakap, saya terkejut betul. Dia kata handsome betul lah. Saya pun dah lari dah. Ini lain macam dah ni. Kau tak gitu kan, alhamdulillah kan. Lepas tu apa tadi, sampai mana tadi? Mak ayah dia suruh jaga solat. Ayah imam kat masjid wilayah, Azizul. Gimana masuk waktu solat. Dia takut nak cakap, saya takut saya kecil hati. Dia pergi solat je. Saya ingat dia kita anda, dia tipu saya pergi solat. Saya cakap lagi kat depan tu sikit solat. Dia solat tu. Jadi
Orang yang jaga solat ni dia akan jaga solat. Kat mana dia duduk jaga solat. Masuk waktu terus solat. Sebab bila tertangguh tu kemungkinan tertinggal, tertidur. Masuk waktu solat, solat. Jangan tangguh. Memang beza langit dengan bumi. Allah tolong orang yang jaga solat. Jaga solat. Kecuali musafir memang boleh jamak lah. Nak jamak takhir, hujung pun boleh. Tapi kalau memang tak ke mana-mana, masuk waktu solat, solat. Kecuali majlis ilmu lah. Ada majlis ilmu memang sunnah dia ditangguhkan semayang tu. Ditangguh. Tamanya isyak. Nabi pernah semayang isyak ni dah lewat sangat. Dan takhir, hujung sangat isyak ni. Sunnah, hadis Nabi. Lain pada itu tak. Tapi untuk majlis ilmu lah. Bukan Sorry. Ustaz, yelah kadang-kadang kita ni iman tak kuat. Maksudnya yelah netizen kat luar sana banyak cakap lebih baik engkau tu dah macam apa orang kata tak kuat iman. Maksudnya apa orang kata bukan kafir tapi jahil. Tak payahlah, lebih baik tak payah pakai tudung, tak payah nak menutup aurat pun. Kebanyakan ramai wanita yang tewas dengan kata-kata macam tu. Sebab tu kalau tengok even selebriti pun ada yang daripada berhijab tiba-tiba buka tudung. Jadi dia rasa macam apa nasihat Ustaz sendiri pada kita sebagai wanita ni nak kuatkan lagi iman kita ni daripada kata-kata sebegini. Memang bagi Joy sendiri pun kita tak perlu nak hidup atas pujian orang ataupun hinaan orang, tapi mungkin kat luar sana ada lagi yang lemah. Jadi apakah nasihat Ustaz kepada wanita-wanita yang lemah macam ni? macam forum perdana soalan ni. Dia tengah tarik nafas kejap. Tak ada make up tutorial lah. Ada. Jadi taklah baik. Jadi orang memang akan sentiasa bercakap kan. Kita daripada kecil sampai besar ni bercakap memang tak habis kan. Kita buat baik pun bercakap, buat jahat pun bercakap. Kita buat baik bercakap, buat jahat pun mesti bercakap juga. Kita buat apa pun mesti bercakap. Kita tidur pun cakap, tidur je kerja orang ni kan. Bila nak bangun, dia ni tak reti-reti tidur. Cuba bawa tidur sekejap, kalau tak reti tidur pula. Laju je berjalan. Cuba jalan pelan sikit. Jalan orang kata laju je ni tak reti pelan-pelan. Ada orang ni pelan sangat berjalan. Cuba laju sikit. Jangan cakap laju, cakap pelan-pelan. Cakap pelan. Pelan sangat kuat sikit. Macam tu. Dia memang gitu kat puan. Sampai ada je sampai dalam hidup kita ni memang akan sentiasa begitu. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis beritahu kepada Muawiyah. Muawiyah kata beri saya nasihat. Jangan panjang, jangan pendek, tapi penting untuk saya. Muawiyah masa tu baru jadi khalifah kan. Aisyah radhiyallahu anha nasihatkan, kalau maksudnya lebih kurang, maksudnya saya tak ambil betul-betul perkataan ni, lebih kurang maksud hadis tu. Terus apa dia kata? Kalau kita buat kebaikan untuk kita buat baik untuk redha Allah walaupun manusia benci. Buat baik untuk redha Allah walaupun manusia benci, untuk sukakan Allah walaupun manusia benci. Satu hari nanti Allah akan buat semua orang yang benci kita tu dia akan sayang kita. Kalau kita buat kebaikan, buat sesuatu untuk sukakan orang dan buat Allah marah, orang semua akan sayang kita. Tapi satu hari nanti Allah akan tunjuk semua orang sayang kita tadi akan benci kita. Aisyah radhiyallahu kata, terus buat baik untuk Allah sayang walaupun benci. Terus buat baik, dia akan betul-betul baik. Satu hari kitab pun turun kat dia sendiri cakap. Betul, bila buat baik satu hari orang yang kata tu kita perlu bagi jelas, dia datang ke rumah kita. Makcik baiknya Joy Raifa tu sekarang. Kakak baiknya Joy Raifa tu sekarang. Dulu dia juga yang datang. Kan. Contoh. Dulu kan cerita kan cakap kita kan. Ya Allah, itu kan biasa kita kan. Dia tak sempat nak masuk mulut dia tak sempat ke dalam. Dia tengok apa benda, kenapa jiran kita kan. Macam lah. Macam baik sangat. Dia duduk ceramah pula kan. Duduk kawan-kawan. Jadi memang tak akan berhenti. Jadi terus satu lagi hadis Nabi sebut lebih kurang maksudnya terus mengajak kepada, Nabi kata mengajak kepada makruf baik walaupun kamu tidak beramal kesemuanya. Terus mencegah kemungkaran walaupun kamu belum mampu untuk meninggalkan kesemuanya. Maksudnya kita nak tiga benda ni dia seiring. Dia tak ada lebih utama daripada yang lain, tak ada yang lebih kurang penting. Apa dia, setiap ilmu tu ada tiga hak dia. Satu, kena belajar. Belajar. Kedua, kena amalkan kewajipan ilmu ni. Ketiga, sampaikan. Kalau dah belajar, kena amal, kena sampaikan. Ada orang dia belajar, dia dah sampaikan. Dia dengar, dia kongsi dengan kawan kat depan. Dia belum amal lagi. Jadi dia dah gugur 2. Dia dah, kalau exam tu dia dah dapat lebih pada separuh dah, 75%. Lagi 25% dia belum jawab. Macam kita jawab periksa, boleh jawab depan dulu, boleh jawab belakang dulu. Ada orang buat dakwah dulu, ilmu pun tak ada. Dia cuma kongsi dia tahu.
Dia berdakwah maksud dia berkongsi apa yang baik. Nabi kata balighu anni walau ayat, sampai pada aku walaupun satu ayat. Ada satu kata Imam Hasan Al-Basri, tak silap saya, Ustaz betulkan Imam Hasan Al-Basri dia kata, aku menasihati kamu bukan kerana aku paling soleh di kalangan kamu, bukan kerana aku paling baik di kalangan kamu. Aku pernah melampaui batas, dan sekiranya seseorang itu hanya mampu boleh berdakwah apabila sudah cukup ilmu, maka tidak adalah pendakwah dan sedikitlah orang memberi peringatan. Maksudnya adalah bila kita pernah dengar perkataan man qala la ilaha illallah fahuwa da'i, barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, kita semua merupakan berdakwah. So yang penting kita nak tengok konten dia, usaha dia untuk belajar, amal dan sampaikan. Kita orang cakap bas. Supaya ingat, belajar, amal, sampai. Okay, bas. So kita bawa bas ni kepada Ustaz. Jadi macam itulah, maksudnya kita terus buat baik walaupun orang berkata. Dia memang macam tu. Ada ramai orang salah faham. Orang ingat maksudnya dakwah ni untuk orang baik. Jadi orang takkan dapat Islam, sebab tu Islam tak tersebar. Di Islam ni contoh macam ni kan, ni semua orang yang ada follower yang terkenal semua, daripada yang kanan kiri semua terkenal ni lah. Daripada depan tu dia orang tak nampak lagi, tu tersusuruk semua tu. Sebab kamera tu kecil, handphone macam tu je mampu. Handphone tak daya nak menampung dia punya follower yang ramai ni. Jadi orang tu terkenal. Jadi bila Nabi sebut kan, siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat, dia dapat pahala kebaikan tu. Jadi terus mengajak yang baik dan berkongsi kebaikan supaya ramai-ramai orang lain ikut. Kalau macam orang lain, mungkin dia share apa-apa, mungkin dia ada satu love dia dapat. Mungkin satu like. Share pun tak ada. Itu pun love tu kawan dia sendiri tolong like kan. Macam ni saya buat live dengan dia, saya disuruh dia tolong like kan untuk saya. Kau tolong like kau jangan macam-macam tak like. Contoh. Ataupun kita berdua love, seorang tolong like. Contoh dia share apa pun, jadi dia dapat baik. Untuk hati dia tak rugi. Daripada dia share bukan-bukan, dia baca ulang-ulang, besok bila sedih dia baca balik untuk dia kongsi kan, ramai macam tu. Tak dan baca terus share kan, perempuan selalu kan, tamunya kalau yalah tu masalah rumah tangga ni kan. Baca belum sempat share. Bagus untuk di sini. Tapi yang ada follower ni banyak orang ikut. Jadi daripada kita berkongsi yang tak baik, jadi kita berkongsi yang lebih, orang kata lebih baik. Mula-mula mungkin berfaedah, yang tak mendatangkan keburukan. Kita berusaha sedaya mungkin. Tapi esok tiba-tiba kita jadi yalah, belum lagi kan, esok jadi ada model apa-apa contohnya kan. Kena yang gambar. Okey, tak apa. Jadi pelan-pelan, tapi yang penting yang baik terus buat. Dan yang buruk jangan rasa bangga. Yang salah kita doa, ya Allah, apa yang dapat buat syukur, yang belum dapat buat doa, ya Allah satu hari saya nak tinggal dosa. Doa dengan Allah. Tapi jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Saya tak pernah jumpa orang jahat je. Kalau orang kata jahat ke siapa jahat tu salah lah. Memang dia salah betul lah. Sebab saya tak pernah jumpa orang jahat. Jumpa kat kelab pun baik. Jumpa kat lorong, maafkan. Orang kat lorong pelacuran tu pun saya jumpa. Ada 3 orang saya jumpa balik rumah. Daripada 12 tahun jadi pelacur, 10 tahun jadi pelacur. Maknya saya mula datang kat lorong maknya, dia orang lari dulu nampak. Sekarang dia orang dah jadi semua jadi kawan-kawan dah. Semua nak berubah, nangis. Buat program 3 hari, malam tu je semua dah nangis dah. Macam tu. Okay, mulai. Apa dia? Sila. Baru nak tanya dia, tanya soalan lah. Tanya dulu nak. Macam dalam Islam kan tip untuk mencari suami atau isteri, ada cantiknya, kayanya, lebih baik yang ada agama kan. Jadi tips cari suami pun macam tu jugalah kan. Jadi dua-dualah mudah-mudahan kan. Sekarang ni saya nak tanya dengan Ustaz. Apa nasihat Ustaz untuk para anak-anak menantu yang dia dah menikah dengan anak kita, dah berjanji dengan Allah benda yang haram jadi halal kan, melalui hubungan rumah tangga apa semua, tapi tak menghargai orang tua. Apa nasihat Ustaz untuk para menantu lah. Menantu, bukan menantu saya aja, mungkin menantu orang lain, menantu ibu ni lah, lain-lain ibu-ibu yang lain. Menantu, baik menantu perempuan maupun menantu lelaki. Terima kasih pada mertua. Dia macam dia tak boleh terima. Padahal
dia dah berjanji dengan Allah, dah nikah ni. Betul tak Ustaz? Dia dah nikah, kita dah serahkan anak kita. Perhubungan yang haram tadi jadi halal. Tapi itulah kita ni. Bukan. Saya baru ada satu. Oh, ada sama. Azizul 6644. Ha? Kita apa? Baik. Baik, bila selalu bila kita berkeluarga, maksudnya mak ayah mertua kita tu macam mak ayah kita. Sama je, sebab bila kita bercerai pun mak tu kita kena jumpa dia macam mak kita, salam. Bayangkan kita senang macam ni lah, kita kahwin dengan anak seseorang. Kita tak melabur RM1 pun pada hidup dia. Pada kecil kita pun tak tahu dia pakai isteri kita. Kita pun, kecuali pada kecil kita dah tempah dia, bayarkan semua sekali pada kecil kan. Tiba-tiba tak kenal-kenal, cinta sebulan 2 bulan, kita nikah. Lepas tu duduk orang kita, teman kita tidur, urus hidup kita, menyelamatkan kita daripada berjuta-juta, maaf kan, nafsu syahwat kita disalurkan pada tempat yang betul, dan melindungi hati kita daripada lalai, fikir bukan-bukan. Dialah tempat orang yang paling tahu kelemahan hidup kita, segala-galanya dalam hidup. Tiba-tiba ada orang dia cakap dia tak sayang pasangan dia. Ada orang kata saya dah jatuh cinta yang lain, jadi saya ni saya tak suka. Jadi dia ingat hidup ni macam apa, dia nak, dia ambil, dia tak nak dia. Hidup ni bukan apa yang kita suka. Tapi ramai orang macam tu. Ramai kawan-kawan ada budak-budak muda, itu dia nak kahwin, dia jumpa saya, Ustaz saya nak kahwin Ustaz. Tolong Ustaz, inilah jalan supaya saya jadi baik, saya tak nak buat dosa, nak bertobat. Minta pinjam duit macam tu kan. Saya pula duit pun tak apa ada. Jadi saya kata dia, kau yang nak kahwin sedap, aku pula nak bagi duit kan. Kalau aku yang kahwin tak apa juga, kita daripada sendiri. Jadi tiba-tiba memang saya tak tolong lah. Jadi dia tak tolong. Kalau kau kahwin saya jarang tolong, sebab ramai sangat nak kahwin kan. Anak-anak muda-muda universiti kan. Kalau yang lain-lain tu lapar-lapar, baik saya tolong lah sikit-sikit. Tapi kahwin ni banyak kenduri. Jadi sekarang dia jumpa saya pula, Ustaz sekarang saya tak tahu lah Ustaz, hati saya dah tak ada perasaan ke Ustaz yang lelaki ni kan. Saya dah tak tahu yang ni lah Ustaz, dia bagus, baik, lembut, gitu, begini kan. Dia lah semua sekali Ustaz, cantik, baik, dia layan saya duduk Ustaz, semua saya buat sendiri. Jadi orang yang cakap macam ni sebenarnya sebab dia tak bersyukur dalam hidup dia. Dia dah lupa Tuhan, lupa Allah. Kalau ingat Allah, mana boleh dia cakap macam tu? Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab dia lalai, dia banyak buat dosa dan disalahkan pasangan dia sebab dosa dia. Kalau betul-betul daripada mula kahwin, semua kan orang bawa kahwin kan tak apa. Masak yang tak payah yang susah, awak je masak, dia abang yang masak. Tak payah yang ini kita makan luar. Awak bang nak masak, tak payah masak. Nak cuci jangan make up lah yang berdosa, make up nanti cuci cantik kan. Ni semua yang tak payah, semua tak payah. Tiba-tiba satu hari datang hari yang kita berubah hati, tiba macam tu. Dan kita mak ayah mertua kita macam mak ayah kita, sebab dia melabur apa, kita tak bagi sesin pun. Dia bagi anak dekat kita, teman hidup kita. Kita ada anak esok, kita rindu anak kita. Mesti rindu anak. Tiba-tiba tak dapat jumpa anak dia. Sebab tu kalau orang pisahkan anak dia dengan mak ayah dia, buruk. Bagi sebagai anak-anak, bagi mak ayah mertua pula, kita macam mana pula sudut kita gembira ada orang yang sudi nikahi anak kita, dan esok kita dah mati ada orang jaga anak kita. Tu sudut mak ayah mertua. Terima kasih ada orang jaga anak saya. Tapi sebagai menantu pula, kita sebagai anak fikir, oh ni mak ayah mertua saya, dia jaga saya. Terima kasih kat dia. Malam sebut nama dia. Sebab sifat orang beriman ni, dia bersyukur. Tak, sifat syukur tu ada dua. Orang Muhajirin tanya kat Nabi, ya Rasulullah, saya ringkas hadis tu, orang Ansar ni banyak buat baik semua sekali, dia orang masuk syurga tinggi, kami tak masuk syurga. Nabi kata ada dua. Satu, Nabi sebut pada orang Ansar, tidak, selagi kamu berterima kasih. Berterima kasih ni sifat iman. Jangan lupa berterima kasih pada pasangan, terima kasih pada mak ayah mertua. Saya akan jumpa mak ayah mertua saya, ayah mertua saya akan jumpa, dia cakap terima kasih kat saya. Ibi, terima kasih Ibi, terima kasih Ibi, terima kasih Ibi, terima kasih. Dia tadi saya hantar anak kat rumah, dia menyusahkan anak semua lari kat rumah dia. Tiba-tiba sekejap lagi ayah mertua saya kata, Ibi, terima kasih Saya setiap kali cakap terima kasih tu saya sedih. Sebab saya kata, ayah, betul Ibi lah terima kasih kat ayah. Kalau air raya tu bisik kat telinga, kahwin dengan orang Jawa kan. Jadi dia kata, Ibi, terima kasih dia bisik kat telinga, terima kasih. Dia sehari saya cakap terima kasih. Jadi saya pun fikir, saya pun cakap, ayah patut Ibi terima kasih. Patut saya terima kasih kat dia. Dia bagi anak dia hidup saya, jaga anak-anak saya siang malam. Susah payah macam orang gila kat rumah kan, macam nak mati kat rumah tu. Susah urus keluarga. Jadi sebab tu kena berterima kasih. Mak ayah mertua, mak ayah kita. Kena pesan, kita sebagai mak ayah pun pesan, nak jaga mak ayah mertua tu macam mak. Walaupun kita berat nak cakap tu, kena cakap, mak,
nak jaga mak yang tua tu macam jaga mak. Tu mak kau juga. Ni cakap esok kita dah anak. Walaupun tu sebenarnya sedih kalau boleh nak kau balik rumah ayah je kan. Ayah memang nak kau je kan. Tapi pesan. Jadi dia kena sebagai anak menantu, kita kena macam tu. Dia kata, ustaz, ayah mentua saya tak suka saya, ni kes lain lah kan. Mak mentua saya tak suka saya. Saya macam nak tiri kat rumah tu. Jadi obat dia, satu, memang kalau mak ayah begitu, sebaik-baiknya kalau mak ayah macam contoh ni sebab lain lah pula kan. Ni di sudut menantu pula kan. Sudut anak-anak perut macam tu. Kena dera kat rumah tu. Jadi macam nak buat, kalau mak ayah tu sihat, sebaik-baiknya kita cari rumah yang lain. Bagus, tak jauh sangat, tapi macam kawasan KL jugalah begitu. Tapi kalau boleh, rumah lain lah. Tak duduk sekali. Kena cari macam mana mula rumah tangga sendiri. Sebab dulu kita bina rumah tangga kita dengan baik, dan sekarang biar anak kita bina rumah tangga baik, bina rumah. Tapi nasihat kena berterusan lah. Kena. Nabi SAW sini anak dah kahwin, Nabi pergi rumah kejut sembahyang subuh, beri salam. Anak Nabi dah sembahyang tahajud dah, Fatimah radhiyallahu anha. Nabi tanya, wahai anakku Fatimah, bangun solat subuh, Allah nak ampunkan dosa keluarga Nabi. Nabi bagi nasihat. Bagi nasihat sampai bila bagi nasihat seseorang? Sampai kita mati. Bukan pada anak, pada orang lain pun. Jadi sebagaimana ni, anak-anak kita kena hargai mertua. Mertua pun kita hargai. Dan berterima kasih sifat sebaik. Siapa nak tanya? Nak bagi satu cadangan. Boleh tak Ustaz, adakah satu seminar khas untuk lelaki sebelum menikahi wanita? Okey, tapi boleh tak Ustaz adakah satu seminar khas untuk suami-suami ni sebelum yes. Macam tu. Takut semua orang. Memang betul. Kebanyakan macam ni pula SOP kena ada SOP. Sebelum kahwin kena faham SOP. Ni kadang-kadang sebab lelaki ni pernah juga. Jadi dia bersama-sama tu saya dah buat ada. Wardah sakinah mawarmah. Saya ada buat ada buat program keluarga sunnah tu. Dulu saya buat banyak macam. Sekarang saya letak umur 18 sampai 65 tahun dan plus. Tapi memang semua orang maksudnya dah nak kahwin, yang nak ni, kita tak boleh paksa orang pergi kursus kan. Kalau nak paksa tu kena jumpa, mungkin kena ziarah lah mana-mana menteri-menteri yang ada kan. Jadi Kahwin tu macam ya. banyak pengisian untuk bakal suami. Itulah. Satu untuk menyejukkan kipas ke macam mana? Jadi nanti jemputlah ya, semua datang keluarga sunnah datanglah yang KL dia tapi bagus bila pergi kan, suami isteri dia pergi. Jadi bila dia pegang tangan pasangan dia tu, saya kata mula-mula pegang tangan tiba dah nangis lah. Macam haji ada lagi belum lagi kan. Macam haji yang umur maksudnya tu pun tiba nangis kat ni. Sebab tak sempat nak luah. Dah penat lalu hidup ni tapi tak sempat nak masing-masing macam ni lah. Luahan hati yang ada. Ada orang jadi sedih. Masa saya pergi satu seminar tu, suami dia tak pernah berucap terima kasih pada isteri dia. Jadi isteri tu mengakui sendiri bahawa sepanjang dia berkahwin dengan suaminya tak pernah ucap terima kasih. Apa je pun. Jadi itulah dia memang, tapi dalam rumah tangga ni dia memang asas dia memang kena niat perbaiki diri lah. Bila kita niat perbaiki diri, pasangan kita pun dia akan niat perbaiki diri. Memang begitu. Tapi kalau kita nak perbaikkan dia, dia pun nak perbaik. Contoh ginilah. Contoh, kalau kakak suka tak suami cakap kat rumah, ya Allah yang abang macam nak mati kerja. Bernapas pun tak sempat. Siang malam kerja. Cuba awak tengok masa bila abang tidur, masa bila berehat. Tengok seluar kasut pun buruk Baju pun tak sempat beli. Semua tak ada apa dah. Penat abang macam nak mati kerja. Awak tahu tak, abang makan pun tak sempat. Fikir beli kat awak, bagi anak-anak semua gini. Isteri ada terharu tak dengan suami cakap macam tu? Tak terharu. Terharu ke dalam hati? Suami tengah cerita, abang macam nak mati kerja gini. Dia tengah puji diri dia. Isteri dia akan cakap, nampak Eliza? Isteri dia akan cakap apa? Wah, abang dah beranak. Abang nak mengandung. Abang ingat kerja kat rumah tak penat? Saya kat rumah macam nak mati bang. Saya berak pun tak sempat. Ini berak pun belum. Anak ketuk. Nak ayam Umi cepat Umi. Nak tolong bukakan air kotak. Ayah kau luar ada minta air kotak, minta kat mak je ke? Kan kalau anak kecil kan ketuk bila air mak nak ni. 24 jam. Sebab apa? Sebab orang tak suka bila orang cerita ungkit apa yang dia buat pada orang. Tapi sebab tu sifat Ummul Hajirin, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami tak buat apa-apa.
Orang Ansar buat semua sekali. Sebenarnya orang Muhajirin macam nak mati dah berjuang ni, keluarga pun tinggal semua. Ya Rasulullah, kami tak buat apa, orang Ansar buat semua. Orang Ansar pula jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami orang Ansar ni tak tahu kat mana sekarang, tak mana duduk sekarang. Kalau Allah Muhajirin tak bawa Islam pada kami, entah apa kami sembah sekarang. Orang baik ni, dia sentiasa apa dia? Dia sentiasa ingat baik orang, dan kita rendahkan diri. Orang tu akan cakap itu. Cuba jumpa. Betul bang, saya salah, saya minta maaf, saya yang sebenarnya salah. Suami akan cakap apa? Tak, saya yang salah. Tak, saya yang salah. Macam tu. Tapi kalau kita kata, ya awak salah. Kita pula salah, awak tu yang salah. Kan bergaduh. Betul lah bang, saya salah. Saya salah bang, minta maaf, saya salah. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Jadi salah tu selesai kan? Kita kalau minta maaf pun tak betul kadang kan. Saya mungkin salah, saya minta maaf saya daripada ujung rambut sampai ujung kaki memang saya yang salah, saya berusaha. Jadi tu antaranya. Jadi insya-Allah boleh bawa abang ni, sesiapa bakal suami ni datang keluarga sunnah. Minggu ni Sabtu dekat jauh dah. KL lepas Sabtu ini untuk suami isteri lah, sebab dengan anak-anak yang lain lah. Suami isteri. Boleh datang, boleh. Boleh. Yang mana bujang-bujang datang dengar, tapi masa tu tak boleh, yang masih sesi pegang tangan tak payah pegang lah, pegang kawan-kawan sebelah gitu. Minggu Sabtu ni dekat Kuala Terengganu, Ahad dekat Kuantan, minggu depan kat Melaka, lepas tu Kota Baru, lepas tu Kuching, lepas tu KK. Ramai datang lah, kat biasa 1,000 orang gitulah, lebih kurang setiap program tu ramai. Tapi memang ramai datang, seronok lah. Saya pun masa saya tengok dia orang nangis tu, sebab masa tu mula-mula datang saya suruh pegang tangan je tu kan. Tu saya ramai nangis. Saya tanya dia orang kenapa sedih sangat Saya tanya dia orang sebab saya tak pernah biasa suruh buat aktiviti biasa-biasa, saya ceramah gitu je. Kenapa nangis? Bukan saya rancang nak pegang tangan tu asalnya. Lepas saya tengok saya punya urus dia pun nangis dah, urus dia. Saya tengok, saya pun fikir kalau saya bawa isi saya dengan saya menangis kat situ agaknya. Sebab kita tak sempat buat semua tu. Siapa tiba-tiba pegang tangan isteri berdua begitu? Maaflah kalau masa bersama tu memang tak payah ajar lah kan. Tak patut waktu lain-lain ada kau tiba-tiba pegang tangan isteri cakap, ya bang sayang kat awak, minta maaf. Ada nak cakap tu? Ada? Oh, so sweet kata orang perempuan kan. Baik, ada soalan lain lah. Siapa nak daftar program tu boleh daftar dekat www.transformjiwa.com. Telefon 0173666848. Dapat tanya, siapa yang bawa kahwin? Bukan sebelah ni bawa kahwin, nampak gambar kan? Yang ni lah. Saya nak tambah satu je Ustaz. Tarik kerusi. Sebelah Hidayah. Ya. Jauh-jauh. Banyak experience masuk kerusi. Ada yang bukan baru kan? Nak go first pun boleh. Sila. Tak ada apa pun Ustaz. Cuma bukan soalan Ustaz. Actually Quran dengan sunnah je yang dapat selamatkan keluarga kita. Quran dengan sunnah sahaja. Saya dengan suami dulu pun masa beginning of the marriage challenging juga. Sebab macam kadang-kadang kita tak faham peranan. Lepas tu kita macam saya ni, mungkin background saya ni very modern kot. So kita hanya nampak macam my husband must do this for me. Aku dah berkorban, tapi when kita belajar Quran dengan sunnah, authentic hadis, baru kita tahu sebenarnya aku pun ada peranan. So kita lebih banyak memikirkan on the other side. So itu sebenarnya yang selamatkan my relationship, yang semenjak kita belajar Quran dengan sunnah tu barulah I feel tadabbur al-Quran, barulah I rasa macam the relationship is stronger. He understands me better, I understand him better. We do mistakes all the time. Tapi kita dulu kalau buat mistake mungkin kita rasa I tak buat mistake. Tapi sekarang kita macam I'm so sorry sayang, I think I did something wrong, I was not right. Dan it's yang tu yang ramai tak tahu. Kita selalu kata berpeganglah kepada Quran dan sunnah. Tapi we have no idea sebab we don't understand. So bila kita faham tu barulah benda tu akan membaiki perhubungan kita. Sebab kita selalu demand, macam saya lah, mungkin orang lain tak. I macam demand, this is what you supposed to, how you supposed to treat me. Tapi baru kita bila dah belajar Quran dengan sunnah, baru kita reflect. Dia bukan saja relationship about husband and wife. It's your relationship as a human being, sebagai manusia, sebagai hamba Allah. So kita tahu, macam kalau aku dapat dugaan, apa sebab dia. It's everything. It's a way of life lah about Islam kan. The only thing for you to have happiness and how to manage your relationship in a
with your husband lah, in this context, husband and wife is the Quran and Sunnah. Dengan syarat husband and wife kena pergi sama-sama supaya you grow together. Itu je. Masalah kalau adalah seorang satu pihak dia pergi, lagi seorang ni tak berminat dengan agama, jadi susah. Sebab Challenging lah Ustaz. saya dah dapat soalan baru dah. Okey, soalan baru dia. Sambung. Okey, dia jadi masalah juga bila contoh kan, saya masa berhijrah, Kak Farah yang tarik untuk belajar tadabbur, which is yang sebenarnya yang pergi tu semua orang tua. Betul. Mula-mula saya pergi apa benda lah ni. Saya tak faham. Sebab tadabbur ni dia macam nak kena berfikir apa benda ayat tu punya makna lah apa semua. Tapi lepas saya macam pergi jugalah. Konon-kononnya tak apalah majlis ilmu, nanti ada banyak malaikat kat sini doakan aku balik ah. At least lah, walaupun saya tak faham apa dia cakap mula-mula kan. Lepas tu lama-lama macam cahaya tu macam nampak. Cuma bila macam mana nak cakap macam mana macam dia jadi saya penat untuk macam mana nasihat ke ataupun cakap So knowledge tu tak seiringan lah. macam jadi saya sedih tau, macam saya dah buat yang terbaik dan kenapa saya yang kena guide, macam something like macam kadang-kadang saya putus asa macam tu macam kenapa tak faham lah benda ni macam ni je, simple je macam tu. Jadi dia macam nak cakap tak macam mana nak cakap Only from you. Itu bukan tanggungjawab kita sebenarnya. Tanggungjawab leader lah. kan. Tapi letih. Kalau kita yang Okey, macam contoh kan, kalau saya boleh sebab saya kahwin sebab saya fikir saya solat saya akan dapat banyak sebab saya akan berjemaah dengan suami. Saya masak, saya makan, selalunya saya makan seorang tapi yang ni ada dengan suami. Jadi saya dapat double. Tapi macam saya pula yang macam jadi imam. Macam jadikan saya taklah. Kalau aku jadi imam, aku jadi imam lah. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap lah. Baik. So asasnya macam tadilah yang Farah Adiba kan. Tak, saya memang buat tak kenal cerita ustaz kan. Kalau saya kenal. Memang terkenal kan. Semua saya saja buat tak kenal kan. Artis perempuan takkan nak tanya buat kenal sangat kan. Ustaz pula dari ceramah agama kan. Nampak sangat. Jadi asasnya begitu. Asasnya memang asas kita memberi dan tak pernah rugi orang yang memberi. Tapi mungkin balasnya bukan daripada suami, bukan daripada isteri. Tapi yang pasti Allah mesti balas. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan, setiap baik mesti Allah balas dengan kebaikan. Mesti Allah balas. Semua kebaikan semua Lufia, Farah Adiba, Joy, semua sekali lah. Eliza, Iyad, Dayah Bakar, Emira, Balkis, tak sebut nama lagi Fatin. Saya ingat Arab tu jumpa kat atas. Saya ingat Arab mana tu. Selamat saya tercakap Arab tadi ni. Syasha, semua sekali lah. Linda, semua hajah ni. Jadi apa nak cakap, sebut nama semua dah lupa apa nak cakap. Jadi asasnya kita memberi, kita mesti Allah balas balik kat kita. Tak ada satu pun Allah sia-sia. Penat saya buat baik ustaz, last sekali semua tak berbaloi. Penat je. Tak. Semua baik tu yang bagi pahala Allah. Yang beri nilai dia dalam syurga nanti Allah SWT. Bukan suami, Allah yang beri. Saya habiskan dulu. Jadi saya rasa memberi, insya-Allah Allah mesti balas dengan kebaikan, mesti. Saya rasa percaya begitu, tak ada satu pun yang Allah sia-siakan. Tapi dalam dalam kita berusaha tu, tiba-tiba sebagai wanita kan, sebagai wanita dia wanita. Jadi satu tahap kita dah usaha, kita dah tak mampu nak pergi. Jadi kita ada hak-hak, sebab tu dalam Islam tu ada hak-hak. Bila hak-hak tu diabaikan, dalam Quran pun ajar. Quran siap beritahu kalau ada masalah yang berat-berat, contoh hak diabaikan, hak zahir atau batin. Maksudnya zahir ni dari segi duit, nafkah. Dan apa saya contoh suami tak kerja. Imam Ghazali kata semua tu termasuklah. Imam Ghazali kata semua apa saja yang zahir keperluan ni tak beri. Jadi suami tu sebenarnya dia dah hilang hak untuk suami. Isteri tu boleh minta tutup pisah pun. Dan dia tak berusaha sebab suami tu dah tak kerja. Contoh tak nak kerja. Kecuali dia lumpuh lah. Tapi tiba-tiba dia memang saja tak nak kerja. Sihat tapi tak nak kerja.
dia tunggu kerja yang paling best dia dapat kan. Dia tak nak usaha apa-apa jadi keluarga dah susah. Jadi dia berdosa. Jadi isteri boleh tuntut untuk bercerai dalam ni. Jadi apalagi lah contoh hak kasih sayang, bimbingan agama, contoh semua begitulah. Memang nampak makin teruk dan kita tanya ustaz, memang itu hak-hak diabaikan. Jadi kita boleh minta berpisah, tapi sebelum berpisah tu Quran ajar kita panggil kedua-dua belah pihak yang wakil kedua-dua belah, atau lebih baik mak ayah kalau mereka tak sihat, mungkin orang lain, untuk berbincang. Mungkin kita dah tak boleh berfikir sebab kita dua-dua dah memang nampak yang ni nampak ni hantu, yang ni nampak ni hantu kan. Jadi contoh bukan orang lain lah hantu-hantu kan. Jadi dia nampak begitu, keluarga berbincang. Bila berbincang dan tak nampak jalan, maka dalam Quran ajar itu sesuatu dia ajar. So kita berpisah. Dalam tempoh berpisah tu ada tempoh iddah. Dalam tempoh iddah tu sekiranya mereka nak bersama, mak ayah tak boleh halang. Tak boleh halang. Boleh bernasihat tapi tak boleh halang. Tadi dia nak berpisah kan, dah berpisah, mak ayah tak boleh halang. Mak ayah bincang lah sikit, mak ayah kata yang terbaik dia orang berpisah lah. Jadi setelah berpisah, tiba-tiba dalam tempoh iddah tu dua-dua masih dia ada hubungan dah semua sikit, nak pisah bukan senang, dia nak ni balik. So mak ayah tak boleh halang, biar dia rujuk balik. Sebab tu dah hampir 3 kali talak tu lah. Kalau jadi perempuan ada iddah, lelaki ada iddah tak? Lelaki ada iddah dengan isteri dia tu lah kan. Bukan, maksud saya perempuan kan ada iddah. Lepas bercerai. Lelaki ada tak iddah ke dia boleh terus kahwin? Boleh. Boleh. Lelaki boleh terus kahwin. Perempuan kena diam. Lepas habis lepas iddah, lepas bercerai tu ada iddah lagi kan, belum habis kan. Maksudnya kan perempuan kan kena jaga, dia tak boleh keluar sebab kan dia ada banyak dia punya syarat kan. Sebab hanya untuk mencari rezeki je boleh kan. Sebab Islam ni sebenarnya akhirnya dia punya matlamatnya sebenarnya supaya orang-orang barat dia kalau boleh hidup ni nak bebas kan. Asasnya orang barat nak bebas. Tapi suatu hari bila kena dekat keluarga dia orang tak apa larat nak bebas tu. Dia buat undang-undang kan, siasa global undang-undang, jadi dia nak bebas. Tapi suatu hari dia orang tak apa larat dah kebebasan yang maksud kebebasan yang macam orang jumpa ustaz nak tak kahwin banyak orang cakap kat saya kan. Ustaz nak tak kalau ni perempuan ramai ni ustaz nak tak nak, ustaz cakap jujur ni orang tak percaya agama, dia cakap kat saya. Kenapa ustaz nak sekat ustaz kata agama tu fitrah, tapi kenapa ustaz kan nak ni ustaz nak tak ni tanya saya. Ustaz nak tak nak. Jadi saya dengar soalan ni bukan saya nak tak nak, saya nak tanya kat awak. Suka tak awak kalau mak awak ada ramai lelaki, awak pun tak tahu mana satu ayah awak. Jadi ayah awak ramai pula perempuan tu berbalik. Orang hormat tak mak ayah macam tu. Mana-mana anak baik, anak lelaki, anak perempuan tak boleh hormat mak ayah begitu. Kalau buat perangai tuk-tuk itu, dia cuba untuk taat sebagai anak, hormat. Tapi hormat tu hilang bila buat bukan hari. Bapak balik 10 perempuan kat rumah contohnya. Agar anak tu boleh bertahan, tak boleh tahan. Lari rumah semua anak-anak tu. Mak pun sama. Jadi sebab tu wanita tu dia jaga iddah tu supaya orang dapat anak-anak kan nanti nak kenal siapa ayah mak. Takut kadang bila orang barat kadang bila bebas kan dia tak tahu anak siapa nanti kan. Jadi sebab tu dia tempoh. Soalan. Perempuannya iddahnya dia kena ialah jaga ni. Lelaki macam mana pula? Iddah dia apa yang dia kena buat? Macam tu. Lepas dah bercerai. Soalan apa jawapan dia? Nanti kita rujuk kat ustaz-ustaz yang lebih alim Baik, ada soalan lain lah. Okay Ustaz, saya kena bagi exemption clause. Suami saya Alhamdulillah tak buat perangai macam ni. Saya ingat soalan ni sebab suami saya tak. Suami saya Alhamdulillah okey. Cuma saya tahu ramai wanita kat Malaysia ni, kita punya environment ni lah. Kalau wanita tu didera, kena abuse mentally, physically, kadang-kadang culture kita asyik cakap kata, oh sabar, ini adalah dugaan daripada Allah. Awak kena terus bersabar. Dan jangan cakap apa-apa, tahan je. Jangan buka aib suami. Sebenarnya saya tak rasa Islam sebegitu. Adakah Islam sebegitu? Saya kalau orang kena pukul, bergaduh, kena belasah, saya suruh dia report polis, suruh report polis, bawa pergi hospital, ambil surat hospital dengan report polis, pergi kat pejabat agama, so terus mohon fasakh kan, berpisah contohnya, ataupun panggil kedua belah keluarga bincang. Saya ada kawan-kawan saya contoh orang baik-baik juga, orang baik-baik, alim-alim lah baik-baik kan. Saya pergi tempat dia, tiba dia kata, ustaz, anak saya kena belasah. Yang belasah pula orang baik-baik juga kan. Contoh, orang baik-baik juga belasah, bukan orang jahat. Baik-baik, ustaz-ustaz juga yang belasah. Tak, ustaz banyak yang baik kakak, yang sikit-sikit kan. Orang luar pun banyak juga. Manusia artis pun banyak baik, tapi ada sikit-sikit. Apa lagi, cikgu-cikgu pun banyak baik-baik. Ada seorang dua degil. Semua memang ada macam tu. Bukan sebab dia ustaz tak pasal marah orang semua. Tak, ni cerita ada orang baik pun ada gitu. Dia terbiasa perangai. Dia perangai orang kan. Mungkin daripada dulu mungkin keluarga dia ajar memang kalau perempuan ni kena belasah dia, kena seksa dia betul-betul kat rumah. Memang ada orang belajar begitu, setengah lah. Jadi dia cakap, ustaz saya dah rasa berdosa, anak saya lari rumah, saya dah berdosa dia balik rumah.
Macam mana Ustaz, saya berdosa tak Ustaz? Ni sekarang suami dia suruh, mesej saya suruh hantar. Kalau tak dia kata saya berdosa, saya terlibat dalam dosa ni. Anak dia kena pukul teruk, belasah betul-betul. Macam bertumbuk dengan lelaki. Jadi saya cakap kat dia, kalau anak perempuan saya kena pukul. Kalau anak perempuan saya yang kena pukul, na'udzubillah lah. Kalau anak perempuan saya yang kena pukul, saya pergi rumah tu, saya pukul lelaki tu, saya bawa balik anak perempuan saya. Kalau dia cakap, saya memang akan buat gitu kakak. Tak, saya selalu bayangkan, saya tak tahu, kerana saya tak tahu nak cakap apa kau. Orang tanya kat saya. Orang tanya, kalau saya cakap, dia kata, kalau kakak ni anak perempuan saya pergi kat rumah tu, saya belasah lelaki tu, saya bawa balik anak saya. Sebab saya pun tak pernah lempang anak saya tak nak pukul anak saya. Dan Islam pun tak suruh pukul anak begitu. Tak suka, dalam Quran kata berpisahlah dengan cara baik. Sehingga kalau berpisah dengan seseorang, kena hantar daripada mak ayah dia dengan baik. Seperti mana kita ambil dia, seperti itu kita hantar dia. Walaupun dia buat buruk apa, katalah dia berzina lah kan. Itu memang antara benda yang payah orang nak maafkan lah kan. Isteri dia berzina lah contoh. Memang lelaki pun majoriti payah nak maafkan. Tapi bila dia hantar isteri dia balik, itu pun dia kena pulang dengan baik. Tak boleh pulang macam suruh dia balik naik bas, hantar kat rumah dan cakap saya tinggal di kat rumah. Tempoh saya ceraikan dia, tempoh iddah ni dia dekat dengan Allah, saya pun dekat dengan Allah, masing-masing muhasabah diri begitu. So begitulah. Jadi memang tak ada pukul tu, memang ada. Kadang ada kakak jumpa ada yang pergi TV, kadang ada tu orang kakak yang dah yang lagi kritikal kan. Orang dulu kan. Ada kan datang kan, dia biasa kaburkan muka kan kalau datang TV. Jadi bila dia datang saya jumpa saya biasa kat belakang pentas kan cakap, Ustaz saya kena pukul, saya gini. Saya dia tunjuk angkat kaki, tak kira dah kalau kena pukul kan. Daripada pasal angkat kaki, angkat buka ni semua habis, semua dia buka depan kita kakak tu. Kita bersabar je lah menengok semua. Jadi bila dia buka, jadi tanya saya, Ustaz tolonglah saya. Kakak nak suruh saya tolong apa kakak? Kakak dah cakap 10 tahun kakak kena pukul. Kalau kakak jumpa saya 10 tahun yang lepas, saya suruh bercerai hari itu juga. Tapi kakak dah 10 tahun dah, sampai jadi dah teruk punya, daripada tak ada mental illness punya, dah macam dah tahap apa benda, depress yang teruk-teruk dah kan. Jadi kena macam tu lah. Dah sampai macam tu, takkanlah nak teruskan lagi kan. Berkeluarga nak bahagia. Setelah satu tempoh berusaha, tapi tak boleh buat apa-apa, terpaksa berpisah lah. Tu salah satu jalan. Tapi kena tahu jalan berusaha. Sekarang masalahnya orang tak tahu apa jalan untuk keluarga jadi baik. Orang harap makan pil malam ni, esok-esok semua dah baik, bertaubat. Harap tunggu satu hari, nanti lama-lama baiklah dia ustaz kan. Orang anggap macam tu, anak esok biarlah, esok satu hari dia baiklah. Mudah-mudahan esok satu hari sedarlah dia agaknya. Itu salah. Macam tu lah. Satu, kena doa. Kedua, kena dalam rumah, hari contoh saya kata tadi, buat majlis taklim kat rumah. Hari-hari buat, baca Quran, baca hadis Nabi. Buat ni, 3 bulan buat, insya-Allah keluarga berubah. Kalau tak berubah, jumpa saya, lempang muka saya. Tapi saya check lah, kalau baca seminggu sekali, saya lempang balik lah. Majlis ilmu. Apa-apa, Quran hadis, macam tadilah, belajar Quran hadis dengan keluarga. Tak, bersama suami isteri. Jadi, amalan tu sangat penting sebab saya nampak ada kawan-kawan saya, anak-anak perempuan dikahwin dengan orang yang sederhana. Tak berapa sangat lah. Maksudnya dia memang jenis bukan orang beragama sangat. Tapi kesan isteri dia ada pegangan yang kuat, dia boleh didik anak dia nombor 1. Suami belum tahu lagi lah. Suami tu mungkin berat sikit lah kan. Tapi anak dia dah boleh didik. Pelan-pelan suami dia pun boleh ikut dia. Sebab dia ada asas macam mana nak bangunkan rumah tangga. Sekarang, orang tak tahu macam nak buat. Apa nak buat? Sampai saya jumpa, boleh juga. Tetapi tu sekali-sekala kalau panggil selalu kan, kena macam panggil pula. Banyak juga nak ni kan. Jadi, tapi saya setakat ni saya nampak mana-mana sampai saya macam dah, saya selalu rasa bersalah. Sebab saya tahu orang kat tepi-tepi jalan tu semua boleh jadi baik. Sampai semua saya percaya, pelacur-pelacur yang kerja kat lorong pun jadi baik. Saya dapat beratus-ratus mesej yang pelacur nak berubah, nak ikut. Saya buat itu 50 orang kat camp, kat PD tu kan, yang manyah-manyah tu. Ada 3 orang balik rumah. Perempuan memang jadi macam perempuan betul, dah nampak gayanya, dah balik rumah dah. Sekarang dah berubah dah. Ada yang beberapa orang tu kerja lorong. Daripada seorang tu 10 tahun kerja lorong, 12 tahun. Tahun lepas jumpa 26 tahun. Ustaz, 26 tahun saya hidup, inilah subuh yang paling bahagia dalam hidup saya. Jadi hidup dia boleh berubah. Sebab tu saya selalu rasa bersalah yang saya tak sempat nak pergi jumpa diorang semua. Cantiknya, model mana ni ha. Lawannya dia. Comelnya cantik. Kenapa cantik? Ni pun comel cantik semua. Ni apa nama ni? Jadi macam itulah. Macam tu Ada nak tanya lagi? Ni yang saya nak tanya pasal saya pernah bercerai disebabkan campur tangan daripada family mertua, tapi bukan mother and father-in-law, tapi sisters-in-law.
Jadi terlalu lama, for 7 years jugalah kita selalu kena torture apa semua. Then saya dah ada beberapa faktor juga yang menyebabkan perceraian tu. Tapi selepas lafaz talak tu, 2 months after that, maknanya within the edah period tu, husband rujuk balik. Tapi saya dah ada perasaan yang kalau boleh nak hindarkan diri daripada involve terlalu banyak family punya side. Macam tak nak dengar banyak nasihat dia daripada family in-law. Sebab diorang macam selalu bagi nasihat yang menyebabkan kita gaduh kat rumah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi lepas kita dah bersatu balik, saya ambil keputusan untuk jauhkan diri sejauh-jauhnya daripada family in-law. Tapi saya tak halang dia balik lah, of course. Saya biar je dia balik. Tapi saya memang asingkan diri macam tak ada kena-mengena langsung. Walaupun sebenarnya saya quite close to the mother. Sangat rapat sebenarnya dengan mak mertua. Tapi disebabkan yang lain-lain tu suka mengganggu kan. Jadi adakah saya berdosa sebagai menantu? Sebab saya betul-betul tak rasa macam saya patut jumpa langsung. Sebab since rujuk tu langsung tak jumpa. Langsung sebab diorang pun macam tak tanya khabar apa pun. Even anak-anak saya pun saya cakap dekat ayah dia, dekat husband lah. Saya cakap kat husband saya, jangan bawa anak-anak. Sebab saya tak nak ada negative vibe dekat anak-anak saya. Adakah saya berdosa sebab saya melarang dan saya juga tak buat lah sebagai menantu sepatutnya kan. Dah. Dah rujuk balik. Jadi yalah, bertanya tu sebab tak mampu nak yalah menahan hati, jiwa semua sekali kan. Jadi kalau saya suruh baik-baik pun memang macam tu juga kan. Memang begitu. Jadi obat dia nombor 1, kalau orang kita tak boleh nak dekat, satu, kita sebut nama dia dalam doa. Sebab Nabi SAW selalu doakan kita. Nabi sebut akhlak tu membalas keburukan dengan kebaikan. Orang buat buruk, kita buat baik. Itu tanda kita punya ilmu, iman, agama, Quran tu mula meresap dalam diri kita. Kalau buat baik pada orang buat baik pada kita tu dia hebat, tapi biasa je. Biasa, memang akan buat macam tu. Tapi berbuat baik pada orang yang buat jahat pada kita tu dipanggil akhlak. Kedua, kita berbuat apa dia kata? Berbuat baik pada orang buat jahat pada kita. Kedua apa? Dia hilang malam-malam. Ada 3 akhlak tu, buat baik pada orang buat jahat pada kita. Kedua, Orang buat baik, kita buat baik. buat baik pada orang buat jahat tak? Ada 3. Akhlak tu buat baik pada orang buat jahat pada kita. Kedua, yang last nombor 3, doakan orang yang zalim pada kita. Doanya macam mana? Doa, ya Macam mana untuk orang yang zalim buat kita tu? Sebab kita dah dizalimi kan. kita ada hak untuk marah dia. Pernah ada hadis Nabi Kita minta hidayah untuk dia berubah dan pahala untuk kita macam tu. begitu. Ya Allah, tukar dia ni jadi baik dan biar dia dekat pada engkau. Begitu. Dapat hidayah kalau dia berubah, kita dapat hidayah. Dia selalu doa baik. Nabi kan selalu doa. Doa Nabi yang paling banyak dalam hidup, dan doa ni paling kita kurang doa dalam hidup. Apa paling banyak doa Nabi? Hari-hari Nabi doa yang sama. Doa ni paling banyak. Ya Allah, antara doa Nabi yang paling banyak, Nabi sebut doa untuk manusia lain. Nabi kata, Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu. Mereka tak faham, tak tahu, beri hidayah kepada mereka. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu. Mereka tak faham, Ya Allah, beri hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, maafkan dia. Nabi buat dakwah kat Taif 10 hari. Siang tu orang baling batu kat Nabi berdarah. Riwayat Bukhari, bila Nabi balik, Nabi kata apa? Dan antara doa Nabi, Ya Allah, aku mengadu betapa lemahnya aku dan daifnya aku dalam menyampaikan. Orang baik ini, orang lain buat salah, dia rasa dia salah. Orang lain buat dosa, dia kata, Ya Allah, saya salah. Bukan menyalahkan di sini, tapi dia rasa begitu. Rasa diri sendiri salah. Nabi, orang lain buat, kita yang degil. Kita ni yang degil semua sekali. Saya lah utamanya paling degil. Tapi Nabi kata, Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Dia ada sikit-sikit kat mak. Masa mak mengandungkan anak kan, masa bersalinkan anak. Kan masa tengah sakit nak bersalin, dia minta maaf kat suami. Nangis-nangis minta maaf. Minta maaf kat mak ayah dia. Dia minta maaf kat kawan-kawan. Dia minta maaf kat semua. Kenapa dia nak minta maaf? Dia yang sakit macam nak mati, mengandung 9 bulan, nak meninggal, tidur pun tak dapat. Contohnya kan. Tapi kenapa dia yang minta maaf? Itu sifat orang baik. Dia tak buat salah, tapi dia minta maaf. Itu sifat ahli syurga. Dia tak buat salah. Ada hadis Nabi, orang masuk syurga, masuk dalam syurga. Dia kata, saya tak ada amal apa. Masuk. Saya tak ada amal apa. Masuklah sikit, dia beritahu amal dia. Satu, dia sentiasa memaafkan orang lain. Dia sentiasa memaafkan orang. Orang masuk syurga sebab memaafkan orang. Ramai ingat masuk saya tadi, masuk syurga ingat puasa, semayang, zakat. Tapi rupa masuk syurga sebab memaafkan orang. Memaafkan orang tidak membuat hidup orang menjadi baik. Tak. Memaafkan orang membuat hidup kita menjadi baik.
Membenci orang tak buat hidup orang jadi buruk. Membenci hidup tu jadi buruk. Sebab tu saya pesan anak-anak daripada kecil. Walaupun ayah dia jahat macam mana pun, atau ada setengah tu mak dia jahat sangat, tinggal dia tu kepada kecil. Dia benci mak dia akan benci. Kita cuba didik dia supaya dia maafkan. Sebab bila dia benci, tahu tak dia akan buat apa? Dia cuma akan mengulang kesalahan yang sama. Saya tengok banyak orang terlalu membenci, dia cuma benci sangat, akhirnya dia akan mengulang kesalahan yang sama. Wanita pun sama. Contoh kalau kita berpisah dengan suami, kita memang benci kat dia, kita tak boleh maafkan dia. Takkan nak maafkan? Tak. Cuba Ustaz tengok macam mana maafkan macam mana Ustaz. Cuba kalau Ustaz kena maaf macam mana. Boleh maafkan tak? Memang tak boleh maafkan. Tapi kalau kita tak maafkan, kita jadi trauma dan kita pun tak boleh teruskan hidup kita. Esok kita maafkan, kita baru bertemu dengan mana-mana pasangan pun kita dah trauma. Kita teringat. Jadi baru mulai pertama je dah semua yang 7 tahun punya kita punya perkahwinan tu terbawa dah hari pertama maafkan. Hari pertama pernikahan tu dah teringat. Sebab tu memaafkan bukan untuk dia. Memaafkan tu untuk hati kita sendiri. Walaupun tak boleh cakap je. Cuba kata, ya Allah, saya maafkan semua orang dalam dunia. Jadikanlah semua orang dalam dunia maafkan saya, sayang saya. Maafkan semua orang. Walaupun memang berat. Saya jenis apa? Alhamdulillah, saya senang maafkan orang. Tapi dia macam mana? Dia ada satu masa yang bila dia dah berulang saya stop sekejap. Tapi lepas saya fikir balik, kerana tak maafkan orang tu, saya rasa sakit diri sendiri. Jadi saya perlu maafkan orang tu dan mendoakan dia. Tapi saya nak tanya soalan saya, macam mana cara betul-betul nak maafkan orang? Faham tak? Maaf, memang kita boleh cakap maaf, aku maafkan kau gini kan. Tapi kadang-kadang kita tak perlu cakap dengan dia, kita maafkan dia. Tapi pada saya, maaf saya tu daripada doa saya. Saya doakan dia balik macam tu contohnya, supaya hati saya tenang. Bila hati saya tenang, saya boleh teruskan hidup dan saya boleh bahagia. Tapi yang saya nak tanya Ustaz, sebenarnya maaf tu sebenarnya macam mana? Sebenarnya maaf tu macam mana? Maaf yang paling tinggi daripada perkataan af. Af tu maksudnya macam kita melupakan, bukan melupakan macam mana, kita melupakan kebencian kita kepada dia, melupakan. Maaf tu daripada kata af. Af tu kita lupa semua sekali apa dia buat. Tapi kita tak boleh lupa jahat orang pada kita kan. Dah. Tapi bukan maafkan ni bukan maksud kita kena buat kesilapan yang sama. Bukan kita kena, contohlah, kita kena cari dia, maafkan dia. Teringat tu manusia kan. Kalau lupa tu mungkin terantuk kat batu, lupa. Dan kita memang tak boleh lupa. Memang tak boleh lupa. Saya pun tak lupa orang buat kat saya ingat sampai sekarang. Tak boleh lepas Ustaz. Tapi kalau kita reda, itu jadi lepas. Kita reda. Dah puan dah jawab lah. Itulah jawapan dia. Alhamdulillah. Hebat sekali. Bila kita maaf, kita tengok orang tu datang balik. Puan dah jawab saya dah Kita maksudnya kita kena Jadi blok aja dia. Jadi kita kena redha Masya-Allah. Rasa kosong. Reda. Maksudnya kita redha, kita percaya apa yang telah jadi ni telah ditakdirkan. Kalau tak buat begini, mungkin kita pun tak dapat duduk majlis ilmu begini. Contoh satu hikmah dia kan. Kalau tak terjadi begini, tak adalah majlis ilmu begini kan. Tak ada majlis begini, mungkin kita pun tak ada nak dengar ceramah sangat kan. Contoh, tak ada begini, mungkin anak-anak kita tak boleh jadi lebih baik mungkin. Jadi dia taklah tengok benda negatif dalam hidup. Kita percaya apa yang telah terjadi, dia telah terjadi macam tu. Sebab tu dalam rukun iman tu 6, nombor 6 tu paling penting. Apa dia? Percaya pada qada dan qadar. Dia sangat penting. Apa yang telah terjadi, dia telah terjadi. Jadi ubat dia, kita banyak bersangka baik pada sekeliling kita. Kemuncaknya sangka baik pada Allah. Kemusnahan hidup kita banyak bersangka buruk pada keliling, dan kemusnahannya sangka buruk ke Allah. Kenapa Tuhan buat macam ni kat saya? Jangan tanya soalan tu. Percaya dia buat sebab dia sayang kita. Percaya sebab ni. Baik, cukup Tuhan lah. Sikit ni, tambah-tambah. Kita ikut apa yang Nabi buat kan sunnah kurang lebih kan. Tapi saya rasa itu antara benda perkara yang tak berapa best lah yang kita dengar daripada kisah Rasulullah. Tapi kita boleh buat benda itu. Dan adakah ini dia boleh diaplikasi pada setiap kali kalau kita bersifat pada seorang yang benda tu sangat, orang kata teruk lah dia punya temperature macam tadi, macam cakap macam terlampau teruk lah dia punya physical abuse tu sangat dahsyat. So kita boleh maafkan dia. Tapi kalau kita tak nak ada kena mengena dah dengan dia.
Tak nak ada kena-mengena dah. Kalau nak elak lah. Kalau dia ada kat majlis tu, kita tak akan datang. Jadi boleh ke benda tu Ustaz? Kalau kita tarik kisah Rasulullah kan, Rasulullah boleh buat dengan Indon. Kenapa kita tak boleh buat? Ramai yang cakap macam itulah. Saya just nak tanya Ustaz, macam mana? Boleh ke? Sebab saya rasa ramai di antara kita yang memaafkan tapi sejauh mana ikhlas kita memaafkan. Redha tu adalah benda paling tinggi sekali dan saya rasa tak semua orang boleh sampai tahap. Saya boleh maafkan semua orang, tak ada masalah. Boleh tak Ustaz jawab sikit je? Semua maaf yang terpendam Ustaz. Pada konklusi saya semua maaf tak lepas Ustaz. Cakap saya minta maaf saya balik dulu. Baliklah. Saya minta maaf saya balik dulu. Tak lepas Ustaz. So, tak payahlah jumpa, tak nak jumpa, nak buat macam mana kan? So kita boleh pilih yang kurang mudarat lah kan. Jadi pilih dia sebenarnya bukan tak adalah dia punya macam nas boleh buat kita, tapi pilih yang kurang mudarat dalam hidup kita. Contoh kalau kita duduk situ lah. Contoh kita duduk tengah berdakwah kan. Kita tak boleh sabar dah ni. Kalau kita dah berdakwah sebulan kat situ tak boleh sabar. Kalau kita duduk lagi sehari kita tahu mesti terbalik satu kampung ni kan. Dia orang ni semua kena pijak-pijak kita sebelum kita koyak muka dia orang semua kan. Siat semua sekali, baik kita balik. Jadi tak ada siapa kena siat, kita pun selamat, semua selamat. Jadi paling kurang mudarat kan. Kita duduk situ, tiba tengok macam orang ni menyakitkan hati aku, tak berhenti, baik kita bangun. Sebelum kita duduk situ kan, kita mula sabar. Sebab tu sabar kita dengan sabar Quran tu tak sama. Kita sabar, sekejap lagi meja ni berpusing ke belakang tu kan. Tak, bukan meja ni. Tu sabar. Sebab tapi syukur kita dengan syukur Quran sama. Saya selalu tanya, mak marah, nak sabar ke nak syukur mak kita marah? Jadi kita jangan sabar, tapi kita apa dia? Syukur kalau mak kita. Syukur dia mengandungkan kita, dilahirkan kita, mak kita kan. Doakan dia begitu syukur. Jadi sabar, syukur. Jangan sabar tapi apa dia? Syukur. Ingat apa benda yang indah adalah hidup kita yang lain. Tak ada yang ni, Allah beri yang ni, beri yang ni, beri yang ni. Jadi yang tu kita letak ke tepi sekejap kan. Dan kita selalu doakan yang baik-baik untuk semua orang. Kalau doa pun tengah doa teruk sakit kan, tengah doa teringat dia tumbuk muka kita contohnya kan. Jadi tak payahlah doa nama dia. Jadi tengah berdoa pula nak marah, ya Allah kan. Tanya bang, jangan orang lelaki tanya ni memang mahal sikit. Ayolah, kenapa? Tanya sebagai seorang anak, bila mak marah tu kita syukur. Sebab syukur kita dengan syukur Quran tu sama. Tapi Allah kata la in syakartum la azidanakum. Mak tambah marah lagi lah. Mana tu tambah marah lagi. Sebab dalam Quran kan la in syakartum la azidanakum. Kita bersyukur mak kita marah. Nanti Allah tambah lagi ni. Tak, kita bukan syukur marah tu. Betul? Kalau syukur marah memang bukan marah. Kita syukur yang kita, dia mengandungkan kita, dia syukur buat baik pada kita saja gurau syukur. Jadi bila kita syukur, dia mengandung lahirkan kita. Jadi bila kita syukur, nanti Allah tambah nikmat tu. Jadi dia sayang kita lah, insya-Allah kan. Baik, siapa nak ni? Sikit je. Tadi Ustaz Abid sentuh tentang sabar. Saya sangat topik perkataan sabar tu rasa macam hayunan pada muka saya, macam penampar. Sebab sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebenarnya ada lagi cabaran seorang wanita yang sekarang ni kan kita bekerja di luar dan juga di rumah, tak ada stop, tak ada cuti. Kalau sakit pun seorang ibu dia tetap bekerja. So sabar tu satu benda yang sangat mencabar. Sabar yang paling mencabar adalah sabar seorang wanita lah bagi saya. Kerana kita selalu cakap sabar kita ni, aku sabar sebab macam contoh pagi tadi anak saya saya punya lipstick favourite dia pergi tenye satu badan dia. Saya ada share kat Instagram. Sabar, nasib baiklah kau ni anak aku, sampai dah hati. Sampai anak, kalau orang lain aku tenye dah. Maksudnya sabar kita tu sebab dia tu anak, syarat sebab dia anak, aku sabar. Kalau orang lain aku dah tenye, itu dah dia terdetik lah hati tau, tak cakap kat luar. So macam tu juga, nasib baiklah aku ni bertahan. Contoh, bertahan dalam rumah tangga ni sebab anak-anak. Aku sabar sebab anak-anak. Kalau tak ada anak-anak, aku dah lama lari. Mungkin dialog tu dah selalu kot. Bukan di drama-drama, memang realiti macam tu lah wanita. Saya mengaku sebab saya pun kadang-kadang macam tu. So, sabarnya maknanya nak cakap, kita ni sabar kerana ada limit tau. Ada syarat, aku sabar kerana sebulan. Kerana itu, kerana ini. Tapi kita jarang cakap, aku sabar kerana Allah. Dan benda tu kita jarang cakap sebab kita susah nak achieve benda tu. Jadi saya sedang didik hati saya, jiwa saya untuk sabar tu biarlah kerana Allah, janganlah kerana anak. Maknanya kalau bukan anak, aku dah lama dah tanya dia. Kalau kerana bukan, dia lama pun. Maknanya syarat, memang bersyarat sabar. Maknanya tak genuine, kita punya sabar tu tak ada kualiti. Ada syarat. So,
Sebab sabar tak ada had kan Nija? Nah, Nabi kata sabar tak ada had. Punya hadiah sabar tu syurga. Tu dia punya motivasi untuk kita. Tapi sebenarnya saya nak paskan kepada ayah sebenarnya. Apa pula Hafiz kalau dia nak cakap? Itu je sabar dia. Saya akan paskan bas ni kepadamu. Ya Allah. Apa? Ada daya diam dia. Dia tadi sebenarnya banyak borak kopi tiam. Okay. Benda saya banyak sangat dengar orang share problems dan sebagainya. Okay, Ustaz, saya cerita sikit lah. Waktu sebelum saya kahwin, suami saya adalah suami saya seorang pegawai tentera dan alhamdulillah macam sekarang ni kami tak duduk sekali as in sebab dia bertugas di Johor Bahru dan saya pula di KL. Waktu sebelum saya kahwin, saya selalu dapat ada satu stigma, I don't know if it's masyarakat ke apa. Kahwin ni mula-mula je 3-6 bulan. Kejap ni nampaklah true colour. Nampaklah macam tu. Saya rasa saya back to differ. Dah macam kat kop lah aku rasa. Okay, sekejap. Macam saya rasa marriage, Ustaz, bagi saya lah adalah satu benda yang sangat indah, sangat cantik dan tak boleh dilakukan oleh satu orang saja. It should be shared with your partner together. Hari tu Kak Farah, kita pergi talk Kak Ustazah Isfadiah. Dia beritahu like konsep marriage ni 3 segi. Allah, kita dan juga partner. So it must be in line sama-sama baru kita boleh dapat satu keluarga yang bahagia. So alhamdulillah Ustaz, saya kalau nak tanya pasal masalah, alhamdulillah for now tak ada apa-apa. Walaupun Ustaz, saya banyak dapat orang cakap macam about Ami, macam saya pula daripada dunia yang berbeza, macam mana korang boleh bersatu, macam mana boleh memahami tu. Bagi saya Ustaz, kalau kita dah buat keputusan untuk hidup bersama dengan seseorang tu, kita bukan setakat menerima tapi kita support career dia dan we must respect them. And alhamdulillah, dan itu apa yang saya rasa tentang suami saya dan samalah. Tapi saya nak tanya, maksudnya in terms of nasihat sahaja, dalam hubungan yang macam hubungan jarak jauh, Ustaz, if adakah apa-apa nasihat, cara macam mana kita nak kuatkan lagi hubungan tu, macam mana kita nak terima perbezaan masing-masing. Itulah soalan saya. Masya Allah. Yang paling baik sikit jangan duduk jauh-jauh lah kan, duduk dekat-dekat. Jadi kalau boleh sembahyang hajat, doa duduk dekat-dekat. Sebab bila jauh-jauh ni ujian dia lagi berat lah kan. Lagi berat, dia mesti mana-mana kalau dah jauh-jauh ni dia ujian dia berat. Jadi sementara tengah orang kata masing-masing rasa tanggungjawab, rasa cinta sayang. Jadi sembahyang hajat hari-hari supaya dapat selalu dekat-dekat. Tapi sekarang pun dekat kan, KL flight start setengah jam sampai kan, hari-hari naik flight kan. Tak ada masalah lah. Soalnya macam Ustaz, satu benda lah yang saya appreciate, macam mana pun dia tak pernah sekali mengeluh kalau hujung minggu dia akan balik. Tapi itulah dia berjuang untuk negara kan. Ya, betul. Itu adalah tugas dia. Jadi saya tahu waktu saya kahwin Ustaz, saya tak ada ruang patutnya untuk komplain. Saya patut jauh, awak kena dekat dengan saya. Saya tak pernah cakap awak patut pindah because I understand his job. Dan dia pun faham saya berkerjaya di Kuala Lumpur. Memang betul kalau ikut Ustaz, saya teringin nak everyday dengan dia. Tapi itu pengorbanan kita orang. So orang semua kenapa saya happy tu Ustaz? Alhamdulillah saya memang happy, I'm very positive. But soalan saya ni untuk isteri-isteri tentera, untuk mereka yang berkahwin dengan orang yang berjuangkan negara. Not only mereka ni tak dihargai oleh most of us for their service, but nasihat Ustaz untuk setiap isteri, untuk setiap suami yang terpaksa berpisah sebab pengorbanan mereka untuk negara. Apa Ustaz punya nasihat? Because untuk saya, alhamdulillah Ustaz, saya kuat setakat ni. Saya tak belum ada anak, belum ada pergi. Tapi saya tengok orang ada 4-5 anak selalu come to me tanya. Sebab dia rasa saya macam represent orang yang kahwin dengan tentera dan sebagainya. Dan saya sangat marah Ustaz bila orang tak hargai cakap, contoh cakap pasal askar, pekerjaan mereka ni apa. Sebab saya tengok husband saya Ustaz. Kalau Ustaz dah tahu sekarang, saya balik tidur malam, dia masih tak tidur. Saya bangun pagi, dia dah bangun. Tapi rakyat Malaysia ataupun we don't appreciate their service. So sekarang ni saya just nak Ustaz bagi motivasi dekat wife tentera atau mereka yang berjuang untuk negara. Termasuklah dengan mereka yang kadang-kadang ibu-ibu yang diorang kerja askar. Macam mana kuat Ustaz, dia ada anak, dia terpaksa berpisah lelaki dekat Kelantan, dia dekat Melaka. So Ustaz, how dalam keadaan macam ni nak bagi
all these women, wanita-wanita ni kuat, supaya terus mendukung. Bagi saya, lelaki dah kerja cukup kuat, cukup penat. Tugas kita bukan lagi tambahkan kecelaruan dia. Tapi macam mana kita nak bagi terus kuat, support, so that biarlah suami kita rasa lagi appreciated, dan untuk teruskan pengorbanan yang sama-sama kita pilih dia. Masya Allah, bagus. Masya Allah. Jadi begitu daripada zaman Nabi lagi kan. Orang dulu memang seorang cakap kita dapat Islam ni sebab daripada tangisan wanita-wanita dulu. Wanita-wanita yang menjadi sampailah suami pergi, kadang tak tahu balik ke selamat ke tak. Pergi bila mana, bila bertugas tak tahu selamat ke tak, balik ke tak. Tempat-tempat yang bahaya semua sekali kan. Terlibat dengan benda yang bahaya, dan banyak pun yang ada yang pergi, Allah uji, mereka pergi. Dan tapi semua bila kita dengar Khadijah radhiyallahu anha, bila Nabi berdakwah berjuang kan, setengah ulama kata Khadijah ni sampai Nabi tak sempat tengok dia punya kesedihan kat wajah dia tu. Hari-hari digembirakan Nabi. Sampai kalau orang cakap pasal Khadijah, Nabi suruh mereka jangan cakap apa-apa, kerana dulu masa aku mula-mula buat dakwah ni, tak ada orang lain berjuang berkorban untuk aku, beliau berjuang berkorban untuk aku. Kita semua tak ada. Dan kita semua patut teringin nak jumpa Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sebab beliau jaga Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Dia gembira. Bayangkan Nabi pergi Gua Hira kan berhari-hari tak keluar. Balik-balik tiba-tiba demam. Kalau kita macam mana? Dah lah balik jauh, balik demam, tak bercakap, senyap, nangis. Bukan nangis biasa. Tangisan Nabi tu menangis untuk kita semua. Berat. Beban tu bukan beban kecil. Samalah tentera menguruskan negara, jaga negara. Kalau tak ada, orang dah lama dah serang meletup dalam ni kan. Memang mesti macam tu. Jadi apa jadi dia sampai balik. Tapi Khadijah radhiyallahu anha selimutkan Nabi. Dan tak cakap apa-apa, tak tanya Nabi apa-apa. Nabi selalu dengar cerita tu, peluk Nabi. Sehingga ulama kata daripada seorang menangis, seorang demam, bukan demam biasa, demam fikir manusia supaya bahagia masuk syurga. Daripada seorang sekarang dah ada 2 orang. Nabi, daripada seorang menangis dah 2 orang. Khadijah radhiyallahu anha pula tak boleh tidur. Cari orang tanya apa jadi kat Nabi, begitu begini, bantu Nabi. Khadijah ni wanita paling kaya kat Mekah. Tapi separuh harta dia dihabiskan untuk Nabi, seluruh harta dihabiskan untuk Nabi SAW. Orang paling kaya kat Mekah. Sampai 2 tahun 6 bulan pemulau lembah Abi Talib. Masa tu Islam kena pulau. Dia orang semua Islam semua kena pulau. Makan daun-daun, bibi-bibi pecah. Sampai makan kurma susah. Tak boleh burus kesan dengan siapa. Makan susah. Sampai masa tu Nabi ada anak mati dalam pangkuan. Susu mak di kekeringan. Balik daripada tu, Nabi balik-balik, habis dah harta Khadijah, baju Khadijah dah bertampal. Di setengah orang tarik jamil kata 300 tampal. Ada orang ustaz ni kata dalam kitab ini ditulis 70 tampal. Jadi tak kisahlah berapa tampal tu, tapi baju Khadijah bertampal sampai tak ada baju lain. Sejuk. Dan ketika tu Khadijah radhiyallahu anha korbankan semua sekali untuk agama. Tapi tu masih kita dengar antara perkataan-perkataan beliau yang kita pernah dengar. Mungkin waktu lain disebut atau waktu tu, ya Rasulullah, kalau saya dah korbankan ni, korbankan seluruh harta saya belum korbankan diri saya. Kalau boleh gunakan tulang-tulang saya ni untuk orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah SWT. Selama-lamanya tak ada wanita seperti beliau. Beliau lah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dan mudah-mudahan mana-mana wanita-wanita yang isteri-isteri tentera, orang-orang yang berjuang, berjauhan, semoga Allah beri pahala macam Khadijah radhiyallahu anha. Dan Allah jumpakan nanti dekat akhirat dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu kita semua orang Islam. Jadi begitu. Mereka sangat kuat sedih. Ada sahabat sampai Nabi masa tu Ja'far bin Abi Talib kan, dia balik-balik 3 orang. Balik-balik siapa ni? Ja'far bin Abi Talib meninggal. Dia tinggal 3 anak. Anak tu kecil-kecil. Isteri dia Asma ni tengah masak-masak kat rumah. Sebab perang Muhtah tu menang. Jadi dia ingat suami dia balik. Jadi Nabi tanya, Ja'far ni dah ada sesiapa beritahu kat keluarga dia, adik-beradik Sina Ali? Belum. Nabi kata biar aku pergi, sepupu Nabi. Sampai kat rumah, anak-anak Ja'far ni berlari kat Nabi. 3 sekolah, kalau kita kira umur tu macam kita sekolah rendah lagi lah. Dia berlari kat Nabi, dia peluk Nabi. Dia ingat Nabi ayah dia. Masuk pintu terus dia peluk. Ayah dah balik, peluk Nabi. Nabi tu gosok kepala anak tu, Nabi dah nangis dah. Nabi cium anak tu. Nabi kata, wahai anak, mulai hari ni pakcik ni ayah kamu. Maksudnya seluruh Madinah ni ayah kamu. Isteri dia Asma tengah masak pakai cantik nak tunggu suami, dia pun nangis juga. Ya Rasulullah, suami saya dah mati syahid. Nabi kata, Asma, Ja'far bin Abi Talib telah mati syahid. Dia pegang bendera Islam tangan kanan. Tangan kanan dia kena potong. Dia pegang tangan kiri. Tangan kiri dia kena potong.
dikepit dengan dua lengan dia. Bendera Islam tu dikepit dengan dua lengan. Bila perang bendera tak boleh jatuh. Dia ketua, dia kena pegang. Dikepit dengan dua lengan. Akhirnya jatuh dan dia terkena dan dia mati syahid. Nabi yang beritahu. Nabi beritahu tu sedih. Orang-orang dulu, sebab tu kita dapat agama bukan senang, perjuangan dulu. Nah ini pun sama, ada orang berjuang. Orang berjuang yang maaf kan, maaf gaji memang mana ada, macam tu lah. Susah, bukan ada ni sangat, tapi duduk susah berjaga kan. Kalau kena jaga sepadan, yang jaga laut jaga. Kadang tertembak, ya, kalau begitu, kalau dia orang, kadang ada yang macam-macam jadi. Tapi bila begitu, jadi kita kena percaya yang semua tu kerana Allah sayang kita. Dan Allah mudah-mudahan beri pahala macam orang-orang dulu berjuang. Jadi bila kita letak Allah nombor satu, jadi bahagian yang lain-lain datang. InsyaAllah begitu. Masya-Allah. Terima kasih. Siapa lagi? Last siapa ada? Ada tak ada? Dah habis. Jom tidur. Balik rumah tidur. Makanan tu, makanan sponsor oleh Farah Adiba. Daripada apa? Padang. Nak sebut orang apa dia? Nama restoran kan? Kat mana? Saya cakap boleh? Fia cakap dah. Tak apalah. Fia cakap dah. Restoran tu namanya Padang on Wheel. Dekat, bukan kat Padang, kat Shalang. Tapi memang sangat sedap. Makanan Padang Indonesia. Nanti saya ada buat saya jemput datang nanti. Saya ada buat program keluarga sunnah. Nanti jemput Nanti saya buat yang KL tahun depan lah kot. Yang jauh-jauh ni tak datang dah kan. Oh, Masya Allah. InsyaAllah. Terpadam ke apa? Dah terpadam? Dah. Surah Al-Furqan ayat 74. Selalu baca Al-Furqan ayat 74. 74. Rabbana Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga dua tu je yang paling utama sebenarnya. Penyejuk mata, pemimpin kepada kebaikan. Pemimpin kepada kebaikan. Boleh masuk syurga sama-sama. Masa budak-budak masuk sekolah, kalau boleh semua nak kahwin dengan hero Korea, kalau boleh kan. Kalau yang ni nak kahwin dengan siapa pula? Kalau boleh, tapi bila setelah kita melalui hidup ni, macam kakak-kakak tahu. Akhirnya kita nak apa kakak? Janji sejuk mata sudahlah. Janji bahagia sampai syurga sudahlah. Jadi itulah surah Al-Furqan ayat 74. Dan hari semain duha 6-8 rakaat. InsyaAllah nanti Allah cepat temukan jodoh kan. Semain duha 6-8 rakaat. Nanti jemput daftar apa? Terima kasih. Jumpa lagi. Keluarga sunnah Sabtu ni. Baik. Saya hadiah buku, ada buku lah. Meh, saya hadiah buku. Siapa nak dapat hadiah ni? Share lah. Tapi tak cukup. Boleh Meh. Ya. Alhamdulillah. Jaya saya. Saya tunggu. Itu saja je. Itu tipu-tipu. Yang gym tu main-main je. Itu saja kat hotel. So dia orang main. Ya. Siapa yang belum dapat nah? Lufia nah, isteri ku bidadari. 11 kaedah bimbing keluarga. Nah ni. Siapa yang belum? Siapa? Ya dah dapat dah kan? Boleh? Nah. Siapa? Nah ambil lah. Share lah, ambil lah. Nasib lah mana yang dapat ni. Nah, ni 11 amalan kaya. Isi kubidari ni ramai suami yang baca kan. Sampai muka surat 6 je, kawan saya jaga kelab, dia peluk isteri dia. Nangis. Lepas tu dia bahagia. Tu dia tak baca-baca sampai muka surat 6 je dia baca. Ni buku kaya. 11 amalan kaya tu kaya asas dia kat hati. Mensyukuri apa yang kita ada. Ambil lah. Terima kasih. Jumpa lagi.